بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kita pada bab tanda-tanda kiamat yang membicarakan alamat kiamat pada masalah yang ke-161. Masalah 161. Jumpa? Okey ya. Baik. Kita baca dari hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Yang disebutkan dalam bab ini iaitu ilmu terangkat, ilmu dan maknanya. Yang pertama sekali ialah terangkatnya ilmu. Adalah makna terangkatnya ilmu ialah habis hilang ilmu syarak kita. Tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat, kerana mati segala orang yang menanggung ilmu. Orang yang menanggung ilmu, orang yang menghafaz ilmu, orang yang ada ilmu mati. Saya dah hurai pada kita bulan lepas apakah yang dimaksudkan dengan matinya ulama atau matinya orang alim. Maka rupa kelakuan hilang ilmu itu bukanlah dihilang dan dilenyapkan akan dia daripada dada orang alim. Bahkan ia hilang dengan sebab matinya orang alim. Yang pertama, orang alim sudah mati. Yang kedua, sebelum mati orang alim itu, kurang orang yang mengambil ilmunya. Sebagaimana zaman kita ini telah banyak kurangnya orang-orang alim. Kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak itu daripada setahun kepada setahun berkurangan. Dan kalau ada yang menuntutnya pun tidaklah sampai seperti ulama yang terdahulu. Ini yang maksud yang pertama, yang dikatakan sebagai terangkatnya ilmu. Ulama-ulama sudah mati dan orang tidak mengambil ilmu daripada ulama itu sebelum dia mati. Kalau ada pun orang yang mengambil ilmu daripada ulama itu, tidaklah mengambilnya macam orang dulu-dulu mengambil. Imam Syafi'i tidak sanggup melunjurkan kaki ke rumah Imam Malik bila nak tidur malam. Bila nak tidur malam ni kaki tak sanggup lunjur ke rumah Tok Guru. Sebab takut hilang barakah ilmu. Padahal jauh jarak rumah dia pun tak sanggup nak lunjur kaki menghadap ke rumah Tok Guru. Kita sekarang bukan setakat lunjur, segala benda kita lunjur ke ustaz. Penampar pun ada, tumbuk pun ada, gorek kereta ustaz pun ada. Ada orang yang masuk kereta ustaz, dia ambil batang aiskrim tu, dia jolok dalam starter, kunci kereta starter, kemudian dia kepakkan, dia patahkan batang aiskrim. Bila ustaz nak masuk kunci tak boleh, pasti ada batang aiskrim. Sampai tahap begitu punya marah. Yang ni yang dikatakan terangkatnya ilmu. Orang tak peduli ilmu dan tak ambil kisah. Satu. Yang kedua, cubalah uji setengah-setengah orang alim yang disaksikan berilmu mendapat surat pengakuan berilmu syarak. Yang kedua, cuba test. Dah cuba test pula. Cuba test tengok orang yang ada alim, yang kata alim, yang ada tijih tauliah, yang ada ijazah, yang ada diploma. Adakah ilmu yang ada di dalam dadanya itu seperti ulama yang lepas-lepas? Pengarang kitab kita bukannya ada ijazah kemas macam kita ni pun, bukannya ada PhD macam kita pun, tak ada bergulung-gulung ijazah macam kita pun, tapi tulis kitab beralmari, bukan berkotak. Tulis kitab beralmari, banyak ilmunya banyak. Bahkan setengah mereka yang mendapat sijil belum pernah mengarang kitab yang besar.
dan hadis Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya daripada kitab hadis yang besar. Belum pernah dipelajar dan diambil fatwa isinya daripada guru. Dia tidak pernah menulis kitab. Yang ada pun tulis kitab kecil-kecil. Kalau ada kitab pun, dia cedok daripada kitab-kitab besar. Dia ambil cedok kitab ni sikit, dia ambil kitab ni sikit, dia ambil kitab ni sikit, dia membuh nama dia. Tuan-tuan tengok pengarang kitab Harul Mazi. Jangan tengok yang Rumi punya lah. Yang Rumi ni belakang ni ada hak cipta. Depan ni pun dia tulis hak cipta. Hak cipta terpelihara. Cuba tengok yang Jawi ni. Mana dia tulis hak cipta terpelihara? Al-Faqir. Al-Faqir wal-Haqir ilallah. Kita garang ni hak cipta terpelihara. Dulu-dulu dah. Ulama-ulama dulu tulis kitab. Tulis kitab. Al-Haqir wal-Haqir ilallah. Kita garang jangan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi set ni depan zaman. Orang dulu tidak. Tuan-tuan, kitab-kitab yang besar yang mereka tulis itu cukup lazat dibaca. Macam kita baca kitab Bahrul Mazi. Sebagai orang Melayu, kita rasanya kita baca ni dengan puas. Tentang buka bab ini, buka bab ini, buka bab ini, buka bab ini. Satu bab dia buka, dia soal. Satu bab dia buka, dia soal. Kemudian dia ada jawapan, dia jawapan, dia jawapan. Ini yang dikatakan kitab. Bila kita baca tu, dia memberi jawapan kepada kita. Contoh nak soal bab apa? Daripada bab yang paling ringan, bab bersuci, sampai bab haid, bab istihadah, bab nifas. Itu bab yang sulit. Dia ceritakan sampai jilid 22. Kita baca dengan penuh kepuasan, kelazatan bagi kita baca. Sebab tu nama dia Bahrul Mazi, lautan madu. Kita baca tu rasa puas. Baik, kemudian belum pernah sungguh pun cukup pada dirinya ilmu alam. Dia kata orang-orang alim di zaman sekarang yang dikatakan alim ini memang pada dirinya ada ilmu alam. Dia ada ilmu geografi, dia ada ilmu matematik, dia ada ilmu bahasa Inggeris, dia ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam untuk menyokong ilmu-ilmu asas dia. Tetapi tidak sama ia dengan orang yang menghadap gurunya, mengambil hadis-hadis daripada gurunya. Tak sama. Yang duduk bersengkam mata mengambil ilmu daripada gurunya. Yang duduk dalam satu lengkok untuk ambil ilmu daripada gurunya. Tak sama, tuan-tuan. Sebab itu orang yang mengaji pondok dengan orang mengaji universiti tak sama. Kadang-kadang orang yang balik daripada Azhar menghadap ke guru pondok kata nak dapat ilmu nahwu dan saraf. Padahal dia pun dah duduk di Azhar. Terpaksa pergi menghadap guru pondok pula. Pasal apa? Nak tengok, nak ambil betul-betul punya tasrif macam mana yang dikatakan ilmu saraf ini. Baik, kemudian mengambil apa maksud daripada mulut guru yang dibentangkan kitab di hadapannya. Nak ambil talaqi itu. Banyak sekarang orang dengar ceramah daripada kaset. Dia dengar, dia silap, dia pun buat ceramah, dia sampaikan ceramah. Dia beli CD, dia tengok ustaz ni ceramah, dia ambil isi ustaz ni, sekali dia pergi ceramah pula. Dia bukannya menghadap, betul-betul menghadap. Yang ilmu ni apa? Betul-betul menghadap. Kita tanya betul-betul. Buka daripada tu bab satu muka surat, ambil betul-betul. Ustaz tu kata apa? Nak tanya betul-betul ustaz ni macam ni. Berapa ramai yang pergi tuan-tuan? Berapa ramai yang pergi rumah Tok Guru, yang pergi betul-betul menghadap Tok Guru, baca satu-satu. Di rumah dia, usraf dengan dia, pergi ambil talaqi dengan dia, musyafahah dengan dia. Macam ngaji dulu-dulu di pondok-pondok. Sekarang tidak. Sekarang ramai-ramai macam kita sekarang. Rasa nak buang air kecil, bangun. Duk gagal, duk teringat pula kunci kereta. Kunci tak kunci, turun. Lagi handphone bunyi, turun. Bila nak dapat? Yang nak dapat betul-betul, Tok Guru pondok dulu lain. Tidur pun dia jentik telinga. Kalau bangun, dia terus tanya, jangan masuk dah. Kalau anak murid dia bangun, jangan masuk dah, terus balik. Ni zaman dulu punya mengaji. Zaman sekarang kalau bangun, Tok Guru tanya nak pergi mana? Pergi turun-turun. Turun tak naik dah anak murid. Dia buka pintu tu, dia pun turun. Sebab tu kurangnya barakah. Dulu susah tuan-tuan. Saya mengaji ustaz-ustaz lama-lama dulu-dulu lah.
Sehari kena ingat 25 perkataan bahasa Arab. Tak ingat, satu tak ingat katok, satu tak ingat ketuk, satu tak ingat ketuk. Setiap hari kena ingat 25 tanpa perlu lupa 25 yang semalam, 25 yang kemarin, 25 yang dulu-dulu. Tak boleh lupa. Sekarang lain, ketuk sikit, mak bapak ketuk cikgu. Marah pada anak murid, mak bapak datang serang cikgu. Bila nak jadi ilmu tu barakah? Baik, maka dengan keterangan ini menunjukkan bahawa maka seperti ilmu tafsir dan hadis dan fiqh dan lain-lainnya, tiada yang satunya seperti yang lain. Fiqh cara lain, tafsir cara lain, hadis cara lain. Maka dengan keterangan ini menunjukkan bahawa ilmu syarak itu telah hilang selapis bahkan beberapa lapis daripadanya. Ini bentuk ilmu-ilmu diangkat. Orang tidak lagi mendalaminya secara detail. Orang tidak mahu lagi belajar secara musyafahah, talaqi. Orang nak belajar lebih cara mudah sekarang ini dengan internet dan sebagainya. Satu lagi jalan ilmu hilang ialah dengan tiada amalan. Belajar rajin, amalan tak ada. Dan tiada digunakan. Sekadar belajar saja. Berapa ramai ulama-ulama yang belajar di Mekah hukum syariat, bidang syariah. Dia belajar syariah di Mekah. Tapi balik ke Malaysia, mana ada syariat? Hudud tak buat, syariat tak buat. Lama-lama ilmunya hilang. Belajar lain, tapi pengamalan bidang lain. Pengkhususan masa belajar, bab lain. Bila keluar, dia jadi bab lain. Tidak diamalkan ilmu. Kerana apabila dipelajar sekalipun, tetapi jika tidak diamalkan, nescaya hilang ia daripada orang yang menanggungnya. Seperti setengah daripada ilmu fiqh. Bukankah sebagai hilang ilmunya daripada dada orang alim? Sebab ilmu fiqh tu tak dibuat. Macam kita belajar semayang dalam perang. Belajar semayang perang. Tapi tak dibuat. Lupa. Kita belajar semayang sunat gerhana. Bila datang gerhana, kita tidur. Lama-lama lupa. Itu satu bentuk. Zakat. Kita belajar bab zakat. Tapi sampai sekarang pengiraan zakat kita tak pernah kira betul. Padahal kita belajar. Sebab kita tak ambil berat tentang masalah zakat. Faraid. Kita belajar hukum faraid. Tetapi untuk melaksanakan faraid, kita tak harus kira. Senang-senang bagi je lah. Tak merasa. Kamu zikir, aku zikir tak. Lama-lama ilmu tu hilang. Ilmu faraid hilang. Ilmu zakat hilang. Ilmu berkaitan dengan fiqh hilang. Begitu juga hilangnya ilmu daripada bidang muamalah. Ilmu tentang perniagaan, hukum jual beli, pinjam, gadai dan sebagainya juga akan hilang. Begitu juga ahkamul jinayah, hukum-hukum berkaitan dengan jinayah, hukum-hukum berkaitan dengan undang-undang, ataupun ilmu tasawuf, iaitu daripada bahagian muhlikat yang merosakkan amalan. Muhlikat ni maknanya ialah perkara-perkara yang merosakkan amalan. Kita tak tahu, kita tak ambil berat. Walaupun kita belajar, tetapi tidak diamalkan. Bahkan semuanya itu ada di dalam kitab-kitab. Maka itu pun satu daripada jalan hilang ilmu. Maka lama-lama bila tidak diamalkan, lupa. Macam orang hafal Quran. Hafal senang, nak ingat tu susah. Nak hafal senang, sehari tuan-tuan boleh dapat 2 muka. Tapi nak ingat, kalau tak diamalkan, bila nak ingat? Baru ni satu orang dia balik cuti daripada New Zealand dalam bidang kedoktoran. Dia balik, dia kata, Ustaz, saya nak ngulang Quran. Rupanya tuan-tuan dia hafal Quran. Saya kata, kamu hafal Quran di New Zealand. Apa? Bagus. Berapa surah dah dapat? Banyak dah Ustaz. Tak berapa belas juzuk dah dapat. Itu yang duduk di New Zealand tuan-tuan. Duduk campur dengan Mat Saleh pun boleh hafal Quran. Cuma masalah dia kata, dia seorang yang hafal Quran, kadang-kadang nak lawan tasmih, nak lawan mengulang Quran tu payah. Jadi macam mana saya nak ingat Quran Ustaz? Tidak ada cara lain. Saya kata mereka banyak semayang sunat. Biar kita berdiri satu malam 2 rakaat. 1 rakaat hafalkan 5 juzuk. Kalau larat 2 rakaat, rakaat yang kedua lagi 5 juzuk. Bawa dalam semayang je. 2 rakaat 5 juzuk, 10 juzuk. Rasulullah buat tuan-tuan. Kalau mampu. Tak macam saya Ustaz, boleh Ustaz buat 1 rakaat 2 juzuk Ustaz. Dah tak ingat macam mana nak buat. Tak pernah hafal pun. Selak Quran Ustaz. Oh yang tu pula boleh kalau selak-selak tak payahlah. Baca qul huwallah sudah 8 kali. Kamu tak hafal buat macam mana? Larat nak selak 2 juzuk tu. Buatnya kipas angin tiup. Dah, kan salah pula.
Baik, jadi benda tu kena diamalkan dengan selalu. Bila selalu, insya-Allah dia ingat Quran. Bersalahan ulama yang dahulu, sekalian perkara itu berada di dalam dada. Sebab cukup amalannya, setakat belajar dan diamalkan. Macam guru-guru sekarang, banyak yang balik daripada universiti luar negeri atau universiti tempatan. Bukan kata tidak ada ilmu, ada. Tapi pasal dia pun tak mau mengajar. Banyak pensyarah-pensyarah tak mau mengajar. Dia balik universiti, dia balik rumah, duduk di rumah bersama keluarga, tengok tali besen, tengok sehati berdansa. Jadi ilmu dia tak mengajar, jadi tak berkembang. Kalaulah mereka tu yang banyak ilmu, yang tiap-tiap tahun duduk balik berapa ribu orang tu tuan-tuan, berapa banyaklah ulama seluruh Malaysia. Tapi yang kita banyak jumpa, mereka ni tak terbit di tengah masyarakat, tak keluar menghadap masyarakat. Yang menghadap ni ustaz-ustaz biasa menghadap. Bila ustaz-ustaz ni duduk mengajar orang, kadang-kadang bunyi komplain, ustaz tu bukan balik Mesir, ustaz tu bukan balik Timur Tengah, ustaz tu bukan balik daripada Madinah. Tapi ustaz ni lah yang mengembangkan Islam pada orang. Lepas tu ustaz-ustaz yang lekeh-lekeh ni, inilah yang hormati, yang diberikan sanjungan, ucapan tahniah, kerana mereka ni lah yang bergerak. Tapi bila mereka ni bergerak, kadang-kadang hak balik Timur Tengah ni akan pelekeh, dia mengaji Mesir ke? Dia ni ke? Syria ke? Jordan ke? Walaupun dia bukan Jordan, walaupun dia bukan Syria, walaupun dia bukan Mesir dia mengaji, tetapi ilmunya setiap hari kadang-kadang 3 kitab. Kadang-kadang dia baca 4 kitab satu hari. Tuan-tuan boleh bayar tak? Sehari 4 kitab, setahun berapa kitab dia baca? Kadang-kadang yang mengaji di pondok lebih alim ilmunya daripada orang yang mengaji di luar negeri tapi tak mengajar orang. Sebab bila dia baca, dia akan rewind balik. Dia rewind balik. Dia tambah lagi. Dalam Islam dia tidak ada lekeh-melekeh. Siapa yang buat kerja untuk agama, sokong. Siapa buat kerja untuk Islam, bantu. Jangan tanya dia. Dia luar negeri ke? Dia Mesir ke? Dia ke? Sebelum kita tanya macam itu, kita tanya diri kita dulu. Aku yang balik daripada Mesir, aku tak mengajar orang. Dia yang duduk sekolah pondok, sekolah atap saja boleh mengajar orang. Malulah aku. Sepatutnya jadi begitu, bukan mempertikai orang, bukan meminta marah. Kadang-kadang saya katakan tadi, orang yang mengajar tempatan, dia belajar di tempat-tempatan, dia tak pergi luar negeri pun, tapi amalan dia banyak, pengajian dia banyak, pengajaran dia banyak, ilmu yang dia ada sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang mengaji tinggi-tinggi tetapi tidak diamalkan ilmunya. Satu lagi jalan ilmu berkurang ialah berkurangan makbul ilmu syarak. Itu belajarnya kepada orang Islam kerana masing-masing berebut-rebut menuntut ilmu yang bukan syarak. Ilmu agama dulu-dulu boleh dipilih dengan lukisan. Dulu-dulu lah. Nak lukisan ke nak ambil agama? Ramai lah pilih lukisan masa SPM. Sampai boleh pilih nak agama ke nak lukisan. Tu zaman 70-an, 80-an. Dia kata, di zaman akhir ini, orang tidak lagi berminat tentang ilmu agama. Tuan-tuan tengok, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Yang masuk sekolah agama ni apa? Budak-budak jahat. Yang dah tak lulus penilaian darjah 5. Mak pak kata bodoh anak kita ni. Masuk sekolah agama ala baik. Tempat penempatan budak-budak bodoh. Curi ayam, curi telur, mengendak makcik mandi. Mak pak tak larat nak belah dah jahat. Hantar sekolah agama lah bang. Sekolah agama ni tempat menghantar budak-budak bermasalah. Dulu-dulu punya faham. Tetapi sekolah agama ni baik-baik. Ustaz dia baik-baik. Ustaz ambil juga. Yang hak jahat-jahat inilah sekarang ni jadi imam. Yang jahat-jahat inilah sekarang yang jadi bila-bila di kampung-kampung. Yang mengajar-ngajar guru Quran. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan manusia hak buah yang nakal masa kecil-kecil. Bila mengaji agama, dia caralah duk baca tahlil. Dia caralah duk baca telqin, duk lamat penuri kelara. Sebab tu agama jangan main-main. Bayangkan budak yang tak pandai pun bila masuk sekolah agama, dia jadi pandai. Bayangkan kalau orang yang pandai-pandai masuk sekolah agama, jadi apa? Lagilah hebat 2-3 kali ganda daripada orang yang tak pandai. Baru sekarang kita nampak kecenderungan masyarakat kita untuk minat pada agama. Anak-anak profesional dihantarnya ke tahfiz.
Anak-anak orang yang terpelajar, tidak masuk sekolah aliran biasa, semua masuk hafal Quran, sekolah agama, baru ada kecenderungan ke arah itu. Seperti menuntut ilmu undang-undang Napoleon, ataupun menuntut ilmu doktor, atau ilmu engineer, atau ilmu bersegak-segak dan bersuka-suka dan bersedap-sedap. Fannul jamilah warrafahah. Yang orang belajar sekarang apa ni? Ilmu bersegak-segak, ilmu andaman, kursus-kursus andaman, nak jadi pengandam-pengandam, yang tu orang minat. Ataupun ilmu masak-masak, yang tu orang suka. Ataupun ilmu bersuka-suka, dimasuk akademi fantasia, yang tu orang minat. Lebih minat daripada agama. Bahkan setengah daripadanya orang yang menuntut ilmu syarak telah berlaku tidak percayakan setengah daripada yang ada dalam hadis dan perkataan ulama. Lebih malang lagi, yang mengaji agama pula tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada undang-undang Islam, tak percaya kepada perkataan ulama, tak percaya kepada pertunjukan wali-wali. Hanya mana yang munasabah dengan akal mereka, mereka percaya. Dan apa yang berbetulan dengan perikiran mereka, itulah yang mereka pegang. Mana yang tidak munasabah dengan akal dan tidak berbetulan dengan pikiran mereka daripada Al-Quran atau hadis sekalipun, maka sekalian itu tidakkah jalan ilmu syarak hilang belaka? Dia kata kalau ilmu tu tak berkenan dengan pemikiran mereka, kadang-kadang orang agama yang memutabelikkan hukum ataupun ilmu agama itu. Banyak tuan-tuan yang mempertikaikan soal bukan nakir dalam kubur. Orang agama. Orang yang kata bahawa kalau darurat melacur ni boleh. Orang agama. Kalau dah darurat tak apa, melacur pun tak apa, darurat kata dia. Jadi orang di bawah ni keliru. Nak bantah, dia pun doktor. Kamu siapa? Ni nampak ni tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ada orang agama yang cakap je itu. Yang pergi boleh jadi. Yang benda haram pun boleh pergi kata boleh. Yang benda tak boleh pun boleh pergi kata boleh. Maka ini yang dikatakan hilangnya ilmu itu. Maka apakala mati orang alim yang besar dengan tiada diturunkan segala ilmunya kepada muridnya, tentulah ilmu-ilmu itu dibawa berkubur dengan dia. Demikianlah jalan ilmu terangkat. 2 minggu lepas orang hantar pada saya 3 beg besar-besar begnya, peninggalan daripada arwah tok guru dia. Arwah tok dia menjadi tok guru. Ustaz, kalau ustaz boleh baca, ustaz mengajar oleh orang. Kalau agak ustaz pun tak nak baca dah, ustaz tak boleh baca, ustaz bakarlah ustaz. Saya membuka satu-satu dengan habuk, dengan dah relai, dengan dia makan bubuk. Kita nak baca ni pun sudah tutup mulut, habuk ni masuk, tutup hidung. Nak baca macam mana kitab? Tak boleh baca. Saya kata minta maaf lah abang, pergi cari ustaz lain, saya tak mampu. Satu tulisan dia tak jelas, satu lagi habuk banyak. Satu dah ustaz, tak apa, dah 5 ustaz dia bawa ustaz semua tak mau ambil. Itu yang saya kata tadi, boleh bakar dah ustaz. Dia kata kalau Quran pun yang buruk boleh bakar, pergi peranyuk sungai, takkan kitab tak boleh. Daripada duk makan anak-anak, duk rosak dia, takkan tak ada orang boleh baca. Kitab lama tuan-tuan, siapa nak baca? Bumi ni aja bom. Kan? Bumi ni aja bom. Tu nak baca apa? Kitab yang kita baca tu, Hidayatul Mutafakirin tu pun kita tak. Berapa ramai tak baca. Saya ada baca Hidayatul Mutafakirin. Tak boleh tak baca lah. Susah nak faham. Takluk, Sanjizi Qadim, takluk. Tuan-tuan kan faham takluk. Orang tak mau lah. Dia nak sekarang ni yang lebih canggih. Yang lebih moden bahasa sekarang. Baik, masalah 162. Terangkatnya ilmu, apa yang dikehendaki dalam sepotong hadis ini? Apa maksud ilmu yang terangkat ni ustaz? Telah berkata ulama, ditanggungkan terangkatnya ilmu dan hilang di sini ialah ilmu syarak, iaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Oh, ilmu batin ada tuan-tuan, ilmu batin. Jangan tuan-tuan faham ilmu batin ni tikam tak lut, tikam tak luka. Itu bukan ilmu batin, itu ilmu sesat. Nabi Muhammad pun luka. Nabi Muhammad pun luka. Takkan kita tak luka? Tapi ustaz antuah tak luka kan? Pasal dia ada tameng sari. Tumbuh.
Dia percaya pasal apa? Nabi-Nabi pun mati kena gergaji. Nabi Zakaria mati kena gergaji. Nabi Muhammad patah gigi. Kena tumbuk pun Nabi kena buat. Kena pijak pun Nabi kena. Betih Nabi luka pun Nabi kena tikam dengan panah pun pernah. Kalau Nabi yang suci, yang mulia pun luka, takkan hantuah tak luka? Hantuah lebih daripada Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah ada satu waktu, dua tempat. Mana ada? Bila duduk di Madinah lah. Orang Mekah tak nampak. Bila duduk di Mekah, Madinah tak nampak Nabi. Tiba-tiba sekarang kita mengaji dengan satu ustaz. Dia kata dia di Mekah pun ada, di Kementerian pun ada. Kan pelik bunyi tu. Terror benar ke dia? Tuan, ustaz di mana ustaz? Saya baru balik pada Mekah. Penerbangan terakhir ke ustaz? Saya tak ada. Saya tak naik mas. Kata macam mana ustaz pergi ke Mekah sekejap benar? Baru pagi tadi saya dekat ustaz kat sini. Macam mana? Gila tu ustaz. Kita satu, dia tu gila. Kita pula kena tipu. Mana boleh wali mengatasi Allah? Mana boleh wali mengatasi Nabi? Tolong faham. Sebab ada orang yang taksub kepada wali lebih daripada dia faham Nabi. Dia kata, Tok Guru saya ustaz, sekejap semayang Masjid Haram, sekejap semayang Masjid Ulu Kelang. Oh, hebatlah. Nabi Muhammad pun naik unta daripada Mekah ke Madinah. Macam mana Tok Guru kamu boleh terbang? Sebab itu Imam Ghazali sebut, jangan cepat percaya orang yang jalan di atas air. Kadang-kadang yang berjalan atas air itu jin. Bantuan daripada jin. Nabi Muhammad pun basah tuan-tuan. Mulaikan Nabi Musa, bila dia dibuka itu pun kerana mukjizat. Kita tak sampai tahap Nabi. Kita sekarang nak mengaji, tapi salah kadang kita salah mengaji. Orang kadang-kadang minat pada ustaz, tapi salah pilih ustaz. Pilih ustaz yang menyesatkan. Menyesatkan daripada segi akidah, menyesatkan daripada segi pengamalan. Sebab tu tuan-tuan pilih betul-betul. Saya ada satu tempat di Ipoh sana, satu ustaz daripada Indonesia. Kita maaf lah kalau ada tuan-tuan Indonesia tadi. Dia tak lagi mengaji di Masjid Zura. Dia kata itu kulit. Mengaji dengan dia, isi. Itu di masjid semua adalah kulit. Dengan dia baru isi. Dia kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ada lagi Nabi yang baru. Di mana? Di Indonesia. Jadi orang kita ni ikut 25 orang. Pakai dia ikut anggur. Adanya Nabi baru. Ini merapu, tuan-tuan. Sampai tahap macam itu sendiri. Nak jadi apa, tuan-tuan? Jangan duk taksub, membabi buta. Jangan duk percaya yang bukan-bukan. Di dalam Islam dia ada karamah, kemuliaan. Kita sebut keramat, karamah. Tetapi keramat seorang wali tidak boleh melepasi mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang tu kena faham. Kalau ada orang kata, Tok Guru saya boleh terbang sana, Nabi Muhammad tak terbang pun tuan-tuan. Kena faham. Ada orang kata tak payah belajar, kamu hanya belajar dalam mimpi. Yang belajar dalam mimpi, Nabi-Nabi je dapat wahyu melalui mimpi. Tetapi kita ni tuan-tuan, bila belajar, mesti ada berguru, mesti ada kitab, mesti ada dalil, mesti ada benda yang dia mengadap. Kalaulah senang dengan mimpi tuan-tuan, setan pun boleh menyamar dalam tidur, dan dia bagi ilmu mimpi yang menyesatkan dalam tidur kita. Sebab itu dia mesti kenal guru tu apa? Tuntut ilmu. Nama pun talabul ilm. Nabi sebut talabul ilm, tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu apa? Mesti ada kitabnya, mesti ada pennya, mesti ada bukunya, mesti ada gurunya. Guru tu pula boleh dikenali. Boleh kita tanya soal dia, boleh kita bincang dengan dia. Kita tengok dia mursyid ataupun tidak. Kalau dia kata tak apa, nanti malam you tidur, you akan dapat ilmu. Belajar daripada tidur. Mana mahu tuan-tuan? Ini yang kena berhati-hati. Baik, balik pada kitab kita ni. Ilmu terbahagi pada dua. Satu ilmu zahir, satu ilmu batin. Apa makna zahir? Ilmu syarak yang dikaitkan lazim mukallaf gunakan dia pada perkara asas agamanya. Seperti ahkamul ibadah, cara semayang, cara puasa. Itu dipanggil ilmu zahir. Cara-cara nak buat haji, cara-cara nak menutup aurat, cara-cara nak sembelih korban. Minggu lepas saya ceramah di satu tempat.
tentang masalah korban. Orang tanya. Dia kata, Ustaz, tempat saya ni sembelih lembu. Orang yang sembelih lembu, tengah-tengah duk sembelih tu, dia angkat pisau dia. Lah, tumpui pisau ni. Dia lempar pisau tu, dia ambil pisau lain. Dia sembelih lagi sekali, Ustaz. Boleh ke, Ustaz? Apa pendapat Ustaz? Saya kata, jangan tanya pendapat saya. Pendapat saya belum tentu betul. Tanya apa hukum agama. Selalu orang bagi jawapan pada pendapat saya. Saya tak suka jawapan itu. Apa hak kita nak cakap saya tentang agama? Agama ni hak Tuhan. Bercakaplah mengikut hukum Tuhan. Bukalah kitab. Itu dah dikira sembelihan 2 kali. Bila sembelihan 2 kali, dikira bukan lagi sembelihan. Mati dia, tanam sajalah lembu tu. Tapi baru ni saya tanya pada ustaz. Ustaz tu kata boleh 10 orang sembelih pun tak apa. Kawan ni sembelih sikit, ambil kawan ni pula sembelih pula. Boleh dia kata. Oh sudah. Ustaz mana apa ambil ni? Dan ustaz ni juga kata, Ustaz, anak anjing tu boleh dimakan. Sebab anak anjing yang berumur sehari sampai 7 hari tidak dikira najis, mughallazah, boleh dimakan kalau sanggup. Oh sudah. Saya kata merapu punya ustaz ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Susah dia mengaji lah dengan dia. Tapi dia mengaji tinggi tak? Mengaji tinggi pun menyesatkan orang nak buat apa? Tak boleh, tak boleh. Tapi orang mengaji tentang jenis itu, orang suka. Sebab dia berbeza dengan orang lain. Dia lari daripada arus perdana. Yang tu yang orang suka. Dia rasa pelik lagi. Macam kita lah. Kita duk kawan sama-sama Melayu je. Tiba-tiba dia ni duk kawan dengan Mak Saleh. Oi, dia rasa pelik tak? Dia rasa hebat tak? Tak main lah kawan orang Melayu. Kawan aku Mak Saleh. Dia rasa hebat. Lama-lama murtad tu. Dia rasa berbeza dengan orang merupakan satu kehebatan. Bila berbeza dengan orang merupakan satu kebanggaan. Dalam menuntut ilmu begitu juga. Dia suka menuntut ilmu yang berbeza daripada orang ramai. Bila dia belajar ilmu, dia suka belajar ilmu yang orang lain tak belajar. Yang tu yang dia suka tu. Ilmu macam mana nak jadi kerih terbang. Ilmu macam mana nak jadikan kerih tegak. Yang tu yang dia pulun sangat-sangat. Kalau suruh bertapa di kubur tengah malam pun dia pergi. Tapi kalau belajar bab fiqh macam kita ni, bab tafsir macam kita ni, tak sanggup dia datang. Sebab sudah biasa orang ni. Baik, yang kedua, ataupun bidang yang muamalat, itu dipikirkan sebagai ilmu zahir. Maka beredarlah dia atas ilmu fiqh, tafsir dan hadis. Itu dipanggil sebagai ilmu zahir. Fiqh, tafsir, hadis, muamalat, solat dan sebagainya. Yang kedua, ilmu batin. Saya dah kata dah tadi. Ilmu batin bukan belajar supaya tidak luka, tak mati, tak lut dan sebagainya. Ilmu batin ialah ilmu pergaulan cara syar'i. Itulah ilmu batin. Ilmu pergaulan, ilmu sosiologi. Macam mana nak menjauhkan diri daripada takabur. Ni wajib belajar. Macam mana supaya tidak menjadi riya. Macam mana supaya tidak menjadi penipu dan pengilat. Sebaliknya berperangai dengan segala perangai yang baik. Bersih hati, ikhlas, baik diri, baik niat, sabar, taqwa, syukur, zuhud dan sebagainya. Inilah ilmu batin. Sekarang ni kita tak belajar ni ilmu batin ni. Tuan-tuan nanti suruh Ustaz Zuhir buat poster di bawah tu. Kuliah maghrib, ilmu batin. Ramai datang. Dia faham kok nak buat ilmu menguatkan tenaga batin. Rupa-rupanya belajar tasawuf. Ilmu batin ni maknanya tasawuf. Dia faham ilmu batin lah. Macam mana nak buka orang, macam mana nak ini, macam mana nak ini. Tak, ilmu batin ialah ilmu nak menjauhkan diri daripada takabur. Lawa kata Datuk, Allah lawa apa Ustaz? Kata bank 3 bulan tak bayar, bank ambil Ustaz. Itulah cara dia. Jangan bila orang tanya, lawa kereta Tuan Haji, orang rumah lah nak jenis ni, saya nak lagi besar. Dia nak macam ni pula. Dah dia minta tak daya lah, beli jugalah. Ini yang dikatakan takabur. Patut-patut bila orang puji kita, tuan-tuan kena potong. Orang puji menantu kita, cantik menantu kamu Mat. Allah, cantik-cantik pun kentut busuk juga. Ini tidak cantik menantu kamu Mat. Tu aku pilih tu, gadis Melayu tu. Siap tapis 10 kali tu, 10 kali aku minam baru dapat tu.
Itu riak, takabur. Dalam Islam kena belajar cara-cara untuk mengelakkan diri daripada takabur, cakap besar. Malah kalau dia takabur, kita juga disuruh memotong takabur dia tu. Anak aku raya-raya ni nak balik, raya Cina ni nak balik, kata nak buat balik kereta pula lah. Beli pula kereta besar pula. Apa kan mesti hak baru punya. Takut tak muat kereta, tak muat kampung jalan kita lah. Jalan kampung tak muat. Ni orang kampung duk cakap. Jalan bendang kecil tu. Sawah atas pan. Bawa balik pula S-kelas pula mana. Muat. Tergantung je tayar tengah-tengah. Jadi duk menyembah di surau. Tak tahulah anak aku tu gila kereta. Baru dia ambil Lexus, dia ambil S-kelas pula dah. Tak tahulah. Dia cakap besar. Orang macam ni, kita kena potong cakap dia. Alhamdulillah lah anak hang kata besar. Aku lagi susah hati. Anak aku nak balik helikopter. Tak tahu. Nak landing ke mana, tak tahu. Jadi tuan-tuan, dia takkan cakap dah mesti anak dia. Tu telefon kata nak balik helikopter Apache pula, tak tahu nak tak mana lah. Dia start motor dia belah tuan. Inilah yang kena belajar ilmu batin supaya meninggikan, merendahkan orang yang tinggi. Supaya jangan sangat duduk tinggi sampai tak ingat bumi. Ingat, kita duduk tinggi lama-lama jatuh tempat. Ini dipanggil sebagai ilmu batin. Ilmu batin yang kedua ialah ilmu mukasyafah. Sudah. Ilmu mukasyafah ni apa ustaz? Nur, cahaya yang zahir di atas hati waktu bersih. Maka zahirlah dengan sebabnya itu asrar ilahiyah. Ini ilmu batin yang kedua. Bila hati dia sangat bersih, Allah Ta'ala bukakan hijab daripada hati dia. Benda jahat, dia nampak jahat. Benda baik, dia nampak baik. Asrar tu maknanya penutup. Penutup tu Allah Ta'ala buka. Hijab tu Allah Ta'ala buka. Allah berikan kepada dia asrar ilahiyah. Jalan-jalan penyuluh Tuhan. Apa yang dia buat tu betul belakang. Apa keputusan dia betul semuanya. Ini ilmu batin yang kita sebut sebagai mukasyafah. Tuan-tuan panggil ilmu kasyaf. Tengok muka pun tahu dia ni penipu ke, pengelak ke. Tengok mata pun tahu dah dia ni bohong ke, baik hati ke apa ke. Yang ni yang orang tak belajar tuan-tuan. Dulu lain. Dulu dengan gerak hati orang, gerak hati dia saja. Jalan 4-5 orang, Tok Guru dia kata, jangan ikutlah jalan ni. Jom kita ikut jalan. 4-5 orang tadi patah untuk jalan lain. Sampai di rumah masing-masing. Sampai di rumah isteri beritahu, abang ikut jalan mana? Abang ikut jalan A. Pak siapa tak ikut jalan B? Tahu, ustaz ajak ikut jalan A, abang ikut je lah. Nasib baik abang tak ikut. Kenapa? Jabatan untuk. Ya ke? Tang mana dia tahu jabatan untuk? Tang mana dia tahu banjir? Tang mana yang dia tahu ada berlaku kejadian tak elok? Ini dipanggil sebagai mukasyafah. Taraf-taraf ilmu yang tinggi di Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada dia. Ini yang seronok kita berkawan dengan Tok Guru. Sebab itu bila Tok Guru cakap, tuan-tuan tengok dia mursyid, tuan-tuan tengok dia orang alim, dia beramal dengan ilmu dia, dia cakap tu, tuan-tuan jangan mentah. Dia cakap tu jangan mentah. Terusah buatlah, aku rasa orang tak payah buatlah, tak elok benda tu. Terusah buat. Maknanya yang dia cakap tu, insya-Allah dia dapat rasa. Yang ni ilmu batin yang paling jarang kita dapat zaman sekarang. Sebab nak dapat cahaya, nur. Nur ini dipanggil sebagai nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah ini Allah akan bagi pada orang yang tak buat maksiat. Kalau ustaz sendiri pun buat maksiat, tok guru pun buat maksiat, anak murid dia pun buat maksiat, jangan tuan-tuan dakwah, tuan-tuan kasyaf. Kalau telinga tuan-tuan mendengar maksiat, mata melihat maksiat, ilmu kasyaf adalah sangat mustahil pada tuan-tuan. Ilmu kasyaf ni tuan-tuan, dia dapat rasa satu benda nak jadi. Dia dapat rasa geruh bila nak berlaku geruh. Dia dapat rasa macam mana orang dia rasa. Yang ni dipanggil sebagai ilmu batin. Semua ilmu itu ada tersemat sekarang di dalam kitab. Tetapi apabila tiada ada orang yang mengerti dan tiada orang yang belajar dan mengamalkannya,
maka hilanglah ilmu itu. Ilmu itu berkubur dengan tuan-tuan yang mengajarnya. Ilmu itu berkubur dengan tok-tok gurunya sekali. Hilang begitu sahaja. Maka kata Nabi, bila orang alim sudah hilang, ilmunya sudah hilang, kitabnya tak boleh dibaca, akan apa terjadi? Datanglah penyakit nombor 2, wa yadhharal jahlu, maka akan muncullah kejahilan. Wa yadhharal jahlu maknanya muncul kejahilan. Terbit kejahilan. Kita cuba tengok hari ini, orang jahil-jahil sekarang ni boleh cakap terang-terang. Orang yang tak erti tentang agama ni terang-terang. Mengucap tak erti, semayang tak erti, baca Quran tak erti. Berapa banyak tuan-tuan sekarang ni yang tak boleh mengucap, yang langsung tak pandai semayang, yang langsung tak boleh baca Quran. Baik, yang terakhir, zahirnya kejahilan. Yang ni teranglah, tiada siapa yang tahu hukum syarak pada waktu hampir kiamat. Ada orang datang daripada Kuala Lumpur nak mari sekolah saya. Dia tanya 2-3 orang di kedai kopi, sekolah Ustaz Kazim tak mana? Ustaz Kazim ni menega apa? Jawapan yang dia dapat, Ustaz Kazim ni menega apa? Bayangkan tuan-tuan. Cuba tanya dekat dia, bini mawi kerja apa? Semua tahu. Semua tahu. Artis ni anak nama apa? Lepas bercerai dengan bini dia, dia berkawan dengan siapa pula? Semua tahu. Tanya baca nama kitab, mampu tak tahu. Tanya nama sekolah pun tak tahu, tanya nama ustaz pun tak tahu. Jahilnya sampai tahap macam itu. Baik, teranglah tiada siapa tahu hukum syarak dekat-dekat kiamat. Dan apabila jadi, tiada siapa tahu menjalankan hukum syarak, tentulah mereka menjalankan hukum menurut hukum nafsunya. Dah tahu agama, macam mana lagi tuan-tuan? Sampai Nabi kata di akhir zaman, orang berdiri di tempat semayang, tak ada siapa nak jadi imam. Lah balik. Yang ni berlaku pada satu semayang subuh. Tunggu, tak ada tu imam datang. Jemaah 3 orang, balik 3. Tak payah buat, tu imam tak ada. Tu macam mana? Dia kata macam mana nak jadi imam? Ustaz, saya surah saya tak hafal. Baca inna a'tayna. Takkan tak hafal. Saya kalau maghrib, isyak, subuh, saya problem Ustaz. Zuhur, asar, okey insyaAllah. Memang berpuluh-puluh tahun semayang tapi tak boleh hafal ni macam mana ni tuan-tuan. Malu. Doa kunut pun dia yang dia tahu amin je. Allahumma hdina tu tak boleh nak sebut. Dia tahu amin, amin. Suruh jadi imam tak tahu. Malu kita tuan-tuan. Padahal Islam ni cukup mudah. Inna a'tainakal kautsar, tak hafal rukuk. Masuk rakaat kedua, faslan li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, rukuk. Boleh apa? Kalau tak hafal tak, inna pun tak hafal tak, bismillah pun cukup dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lama tunggu. Bismillahirrahmanirrahim, tunggu sekejap. Allahu akbar, jadi. Kalau tak baca bismillah pun tak apa. Punya senang, yang pentingnya faham. Kenapa tak boleh jadi imam? Jawapan dia pasal tak faham. Dia faham, asal jadi imam kena baca ayat panjang. Asal jadi imam kena wirid. Asal jadi imam kena baca doa panjang-panjang. Akhirnya dia tak mau jadi imam. Lepas semayang, tak baca doa pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Kamu waktu. Dah. Macam doa dah. Tadi tak dengar. Apa yang susah tuan? Yang pentingnya faham. Sebab tu kena faham. Agama ni kena faham. Tuan-tuan, kalau tuan tak faham, benda senang pun susah bagi tuan-tuan. Misi borang pun kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan jadi susah. Benda senang. Tuan-tuan ambil satu borang, tuan-tuan isi. N-A-M-E. Namen. Orang parik buat ni. Tak faham. Address. Ini faham lah. Alamat. Dia pun tulis alamat. Seks. Apa benda dalam kelambu tanya. Dia tanya kepada isteri dia. Nak tulis apa ni pak? Seks dia tanya ni.
Tulislah sekali-sekala. Sebab saya tak faham. Kalau kita faham, insyaAllah. Agama ni bukan susah. Agama ni senang. Baik. Ya, baik. Dan dia kata lagi, bila dah tak ada orang belajar undang-undang Islam, akhirnya diamalkanlah undang-undang Napoleon. Banyak orang yang bantah hudud. Dalam masa yang sama, tanya dekat dia, hang faham ke hudud? Dia tak faham. Yang hang tak faham, yang hang bantah boleh apa? Kamu tak faham hudud, kamu bantah hudud. Apa benda ni? Kamu tak belajar hudud, kamu tak faham. Tiba-tiba kamu bantah orang yang nak laksanakan hudud. Ada orang yang faham hudud, tapi tak mau laksanakan hudud. Belum sampai masanya. Bila masa nak sampai? Akhirnya dipakai undang-undang Napoleon, undang-undang yang dipelajarinya, atau hukum undang-undang yang lain. Atau jadi seperti binatang, tidak lagi ada undang-undang. Kerana kejahilan telah melampau. Seperti kambinglah semuanya. Kambing ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji, semua Nabi-Nabi bela kambing kebanyakannya. Nabi Musa pun kambing, Nabi Ibrahim pun kambing. Belanya, Nabi Muhammad pun dibelanya kambing. Binatang yang degil, istilah degilnya itu diperlambangkan kepada kambing. Kambing binatang yang paling degil. Kalau tuan-tuan ajak dia mandi, dia berat 4 kaki tu kan. Bukan kata berat depan je, 4-wheel drive dia pun berhenti tu kan. Itu yang dikatakan kambing. Kalau kita pagarkan pokok pisang, yang dalam pagar itulah yang dia jongoi kepala juga nak masuk. Pisang di luar dia kan nak, dia nak dia sekat. Yang dalam sekat itulah yang dia nak masuk. Itu kambing. Kalau tuan-tuan pun macam itu. Yang dilaranglah yang tuan-tuan nak buat. Kan kambing nama dia. Kalau kita kata jangan, nak buat juga. Kambing lah. Kenapa Nabi membelah kambing? Sebab nak membiasakan dengan kedegilan. Kerana kedegilan manusia lebih dahsyat daripada kambing. Kambing kalau dia degil, setakat dia tak mau. Manusia kalau dia degil, bukan setakat dia tak mau, dia boleh buat macam-macam kalau dia dah degil sangat-sangat. Baik. Berambil-ambil bini. Bila dah jahil, berambil-ambil bini. Tidak kenal anak, tidak kenal ibu, tak kenal saudara. Semuanya diperbinikan belakang. Anak dia pun jadi isteri dia. Mak dia pun jadi isteri dia. Dipanjat mak dia, dikerabat pak dia. Hari ni apa nak jadi tuan-tuan? Kita baca dalam paper hari ni. Pak saudara pergi tangkap anak saudara, buat projek dalam tandas. Bukan buat projek tandas, buat projek dalam tandas. Projek tandas lain, projek dalam tandas lain. Dahsyat sekarang ni tuan-tuan. Itu yang dapat dikesan, yang tak dapat dikesan. Ataupun kata dia, harta orang menjadi hartanya, dan hartanya pula menjadi harta orang, seperti yang berlaku setengah-setengahnya, yang berlaku pada kaum yang besar di Eropah. Zina sudah menjadi biasa, pergaulan sudah menjadi terlalu bebas, seperti anjuran Bolshevik dan sebagainya. Apabila sudah berlaku kejahilan, maka itulah tanda kiamat, dan berlakulah zina, wa yaqwa zina. Kejahilan membawa kepada yang ketiga, iaitu zina berkembang biak. Zina merata-rata. Tadi saya sebut dah. Dalam tandas, dalam kereta, bawah tangga, dalam bilik kelas, dalam bilik darjah, di sekolah. Zina ni merata. Diiklankan pula zina. Ada offer lagi pula, diskaun untuk pelacur. Musim biasa 2,5. Sekarang zaman kemeletetan turun 140. Ada servis lagi lah. Ekstra servis lagi pula. Udah jadi begitu murahnya perbuatan zina ni. Zina menjadi lebih senang daripada menikah. Cuba tuan-tuan tengok, zina lebih senang daripada menikah. Nikah ni sikit punya seksa. Naik helikopter, naik kereta kuda. Sak pakai pakaian Jawa, sak pakai pakaian Arab. Nikah susah. Kena minang, berisik, hantar belanja, nunggu naik qadi. Isi borang, pergi pejabat qadi. Buat bubahan lagi. Hantar duit belanja.
sewa bas rombongan lagi, nak pacak bunga mangga tengah jalan lagi, nak buat kad undangan lagi, buat pelamin lagi, baju malam lain, baju siang lain, baju pagi lain, kek 7 tingkat, doa selamat belum masuk lagi, khatam Quran lagi. Ya Allah, nak nikah punya seksa. Zina ada kursus, nak kahwin kena kursus. Zina tak ada kursus. Senang je tentang zina. Sepatutnya dalam sebuah negara Islam, zina yang susah, kahwin yang senang. Sekarang terbalik, kahwin yang susah, zina yang senang. Baik, kita tengok huraian ni. Adalah masyhur zina itu, yakni akan jadi banyaknya zina. Maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ini. Di mana tempat? Di ladang kelapa sawit ada yang jadi perzinahan. Rumah musik, kondominium. Di mana negeri adalah rumah sundan. Mana negeri pun adalah rumah sundan. Dalam ladang kelapa sawit ada sundan daripada Cina. Semua putih dalam gelap-gelap. Pelanggan-pelanggan semua veteran dan veterina. Dan telah dijadikan zina itu satu perniagaan besar bagi perempuan yang suka berniaga aurat dan iman. Ada seorang ibu ayam kata, kita kaum perempuan mesti ada nilai dan harga diri. Baik, bangga lah anak-anak dakwah tu. Betul. Udah macam Upin dengan Ipin. Betul. Kita tidak boleh murah. Kita wanita adalah mempunyai kelas tersendiri. Kita ada nilai dan maruah diri. Betul. Sebab itulah kita menjadi pelacur. Siapa yang nak pakai kita, kena bayar harganya. Sebab kita ada harga dan nilai diri. Perlu letak di wayang. Kita ingatkan harga diri ni maruah. Rupanya berapa ringgit. Ini tuan-tuan bentuk yang mereka fikir. Takkan you nak letak murah-murah. Leceh lah. You mesti letakkan harga diri you setara dengan sudah. Sudah menjadi satu bisnes macam di Belanda. Di Belanda persundalan adalah halal. Perniagaan, pelancongan, tarikan utama. Tuan-tuan yang rajin pergi Belanda, makcik-makcik kalau suami pergi Belanda ikut. Jangan biar seorang pakcik-pakcik tu. Kalau makcik-makcik biarkan suami seorang jaga, tuan-tuan. Jadi halal. Pelacur-pelacur duduk bersila nunggu pelanggan. Halal. Ada doktor, ada klinik, ada hospital untuk pelacur khas. Yang nak beli kondom, yang nak beli apa semua ada. Itu Belanda. Satu-satunya negara dalam dunia yang memberikan keizinan secara langsung dalam bidang persundalan ini. Sangat besar negerinya. Malah akan menjadi pencarian dan makan minum. Sangat besar negerinya. Sangat banyak orang zinanya. Amat kembang dan masyhurnya. Yang cukup memberangsangkan zina. Dengan disediakan rumah dancing. Disediakan kelab-kelab malam. Pub-pub, karaoke. Disediakan pula rumah panggung wayang. Perempuan-perempuan yang menjual dirinya diberi tunjuk di hadapan khalayak yang ramai akan dirinya yang bogel dan bolos daripada pakaian. Beli kereta, perempuan yang resmikan kereta. Lumba kereta, perempuan yang duk pegang payung. Lumba motosikal, perempuan yang pegang payung, pelumba-pelumba. Semua perempuan bogel dan bolos. Kita buat wayang, kita tunjuk gambar pelakon-pelakon dia, kita buat gambar perempuan yang bogel. Semuanya perempuan dialat untuk dijadikan sebagai pembangkit syahwat dan nafsu. Dan mengeluarkan nyanyian dengan suara yang merdu, yang membangkitkan syahwat zina. Dibuatkan berbagai-bagai pertandingan untuk mereka. Ratu cantik, ratu kebaya, ratu gadis Melayu. Mencari menantu, semuanya menjurus ke arah itu. Kemudian ditunjuknya pula peluk cium di atas panggungnya dengan ditunjukkan berbagai-bagai kelakuan yang memberahikan laki-laki dan perempuan. Semuanya itu lain daripada gambar fotograf dan gambar lukis perempuan yang bermacam-macam rupanya yang tersiar di alam ini. Maka semuanya itu adalah jalan untuk zina. Dan membawanya supaya berhadap kepadanya dengan kuat untuk berzina. Bahkan telah jadi kuat zina hingga menjadikan orang dua suami isteri pun berzina. Yakni
Jikalau ditinggalkan isterinya yang halal itu, ia jimaknya di rumah, dia pergi pula berzina. Begitu juga isteri, tak kala suaminya tidak ada, dia pula pergi berzina, maka ia pun berkira-kira berzina, lalu terus dapat maksudnya berzina. Siang boleh berzina, malam ia berzina. Maka itulah menunjukkan sabda Nabi, betullah alamat kiamat sudah zahir. Jadi tuan-tuan, ini tanda-tanda kecil. Ilmu. Yang kedua, jahil. Yang ketiga, zina. Ini adalah tanda-tanda kecil. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan baca lagi Arab dan perempuan yang ramai, laki-laki sedikit, dan raja yang zalim. Baik, kita sambung pembacaan kitab kita yang kedua, Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita baca lagi membicarakan tentang tajuk berkenaan dengan kebinasaan seorang suami apabila berkahwin. Okey ya, sedia ya. Buku surat yang ke 54 bagi yang Rumi. Dah. Baik. Kebinasaan berkahwin. Bahawa sesungguhnya adalah ahlinya maknanya isterinya, dan anak-anaknya itu membimbangkan dia bagi mengingatkan akan Allah Ta'ala. Masalah yang berlaku kepada bapa, masalah yang berlaku kepada suami ialah anak dan isteri dia membimbangkan dia daripada ingat pada Allah. Membimbangkan ini maknanya menyibukkan dia. Nak mari mengaji pun susah, nak semayang pun payah. Kadang-kadang tak boleh mengaji sebab nak hantar anak tuition. Pak jangan lupa malam ni tuition. Pak sebab salah, pergi mengaji kan pergi tuition. Lama-lama pergi tuition, takut anak kena colek. Bila pergi tuition, mengaji semayang maghrib pun tak sampai. Duk menyembah 4-5 orang depan kelas tuition. Anak tuition di atas, mak pak tuition di bawah duk menyembah. Akhirnya terlepas ilmu. Anak dapat ilmu dunia, pak hilang ilmu akhirat. Dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat, dan daripada berbuat ibadat serta hadir kepada Allah Ta'ala. Hadir itu maknanya bila buat ibadat hati tak khusyuk. Itu kebinasaan berkahwin. Bila semayang hati tak khusyuk, teringat macam-macam. Teringat susu anak hilang, teringat susu anak habis, teringat pula isteri ajak lepas dia nak pergi Tesco, teringat pula lepas ni nak pergi Maidin. Macam-macam benda nak ingat. Semayang pun cepat-cepat, takut terlepas benda-benda dunia. Abang jangan lupa abang, semayang doa pendek-pendek udahlah. Kadang-kadang isteri main bisik belakang suami tengah semayang maghrib. Semayang cepat sikit. Ada rasa sebab dia tak hangguk. Kalau suami itu hangguk lagi haru. Baik, dan sibuk ia kepada menuntut dunia dan memperbanyak-banyakkan dia memerintah kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya dengan menghimpunkan harta. Harta ni saya sebutlah tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka petang tadi. Islam tak suruh, Islam tak larang kita cari harta, Islam tak larang. Harta tuan-tuan yang penting. Sebab itu jihad nombor 1 ialah jihad dengan harta. Tuan-tuan nak tolong Palestin apa kalau duit tak ada? Nak bagi zakat apa kalau duit tak ada? Nak tolong orang miskin apa kalau harta tak ada? Harta ni kena ada. Tetapi janganlah terlalu mencari harta sampai sibuk, tak ingat kepada Allah, tak ingat masjid, tak baca Quran. Jangan sampai bila ada harta, agama dibuang. Dulu masa miskin pakai kain plekat seluar panjang. Sekarang kenapa pakai seluar pendek? Pasal banyak harta. Dulu-dulu kan kamu pakai serban, pakai baju Melayu, pakai serban. Sekarang pakai seluar pendek. Sampai anak pun tegur. Ambil bapa, sejak dia 3 minit ni mana saya tengok bapa ni sudah lain sungguh, sudah berseluar pendek lagi. Ada kereta baru pula tu bapa ni. Aku berseluar pendek kan kita nak pergi piknik. Itu nama dia Haji Bakhir.
berubah sungguh. Aku beli kereta baru kan untuk kau juga Manisa. Untuk kau kah? Untuk bini baru kah? Yang bini baru itu senyap punya. Yang agama suruh cari harta dan dipulangkan balik dengan jalan Allah. Itu yang agama suruh. Siapa kata Islam benci harta? Islam tak pernah benci harta. Harta tu nikmat, ambil lah. Tuan-tuan ada 2-3 juta, 2-30 juta pun tak apa. Ni sekarang ni kita nak boykot KFC. Budak-budak yang banyak KFC tu budak-budak Melayu. Kalau tuan-tuan boykot, mereka kena buang kerja. Macam mana? Tapi kalau tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan buka KFC baru yang Islam punya. Mereka boleh tukar mereka tuan-tuan. Itulah gunanya harta. Supaya mereka ni ada pilihan. Kita nak boykot kilang. Hak mereka punya, kilang roti mereka punya. Boleh boykot. Tapi jangan lupa. Siapa nak jaga mereka, anak bini mereka tu? Ribu tu. Hak pekerja saja ribu. Campur isteri dia, campur anak-anak dia. Tapi kalau kita kaya, kita dah ada kilang kita sendiri. Tutup kilang mereka, apa main kerja kilang kami? Masalah dia, siapa yang kaya yang boleh buat kilang? Ini masalah dia. Sebab tu Islam suruh kita kaya. Bila kita kaya, kita boleh buat macam-macam. Tapi macam orang Melayu daripada dulu faham. Biarlah kita ni hak mana ada, sudahlah. Esok banyak-banyak harta masuk syurga lambat. Sekarang nak boykot apa? Nak boykot pun sebab salah tuan-tuan. Kita fikir juga. Bankrupt dia para anak-anak kita tu, Yahudi ni cerdik. Dia baca dia rosakkan Islam dengan umat Islam. Dia buka kilang di negara Islam. Pekerja dia umat Islam. Nanti kalau umat Islam marah dia, tutup kedai dia, tutup kilang dia, yang susah Islam balik. Lama-lama boykot tak jadi. Tengah semangat boykot. Lepas tu fikir-fikir pula, siap pula yang kerja kilang tu anak saudara aku. Anak saudara telefon, Pak saudara, Pak Ngah, Pak Ngah, esok-esok saya kena buat kerja. Pak Ngah nak pergi makan anak saya lapar orang. Tak juga, tak apalah, Pak Ngah beli balik lah. Sebab tu saya katakan tadi, kalau umat Islam kaya, dia boleh buat. Kita 51 tahun, orang Melayu hanya rebut politik. Dia membiarkan ekonomi. Sedangkan Rasulullah, bila pindah ke Madinah, Rasulullah bangunkan ekonomi. Rasulullah tak tinggalkan ekonomi. Orang Melayu kita lain, dia tinggal ekonomi habis. Dia rebut politik siang malam. Politik dia menjatuh, ekonomi dapat. Ada satu bangsa, dia rebut ekonomi selama 50 tahun. Dia tak campur politik. Sekarang ekonomi dia kuat, politik dia pun kuat. Sekarang dia berkuasa. Dia pun boleh buat macam-macam. Yang ni yang kita kena faham tuan-tuan. Dalam masalah ni, kadang-kadang dia tak nampak benda itu. Nak politik, silakan politik. Tapi ekonomi tu jangan lupa. Bila jadi kita nak boykot Yahudi macam ini, kita jadi serba salah. Yahudi cerdik, saya kata dah tadi. Dia buka kilang di negara Islam dan dia ambil pekerja Islam. CEO dia pun Islam. Lembaga pengarah dia, hak cawangan Malaysia dia pun Islam. Semua Islam daripada atas sampai ke bawah. Bila dia buat satu-satu benda menzalimi rakyat Islam di negara lain, di Palestin umpamanya, umat Islam di negara yang dia buka kilang tak boleh nak boykot. Sebab dia fikir balik, penjukai paling banyak, bayar cukai paling banyak, pekerja Islam paling ramai. Akhirnya tak jadi apa. Sebab tu ekonomi dia gugup. Jadi kita kena ada jutawan-jutawan Malaysia ni bersatu atas nama menolong Islam, bina balik untuk melawan. Kalau kita ada apa nama ayam goreng, buka ayam goreng Islam. Buka, dah ada lah di Sungai Petani ke apa-apa. Buka. Mereka kata pula Ustaz, supply ayam tak cukup. Mereka tak nak jual anak-anak ayam, benih-benih ayam pula Ustaz. Tu yang saya katakan tadi. Awal-awal kita tu tak ambil berat buat ekonomi. Kita tahu makanan depan kita ada. Tak tahu ayam tu siapa masak, siapa buat, siapa belah. Yang tahu ayam tu ada. Aku nak mesyuarat ni. Aku nak berceramah ni. Alangkah baiknya kalau dia berfikir, ayam ni siapa buat? Ayam ni siapa belah? Siapa yang bagi makan ayam ni? Siapa yang bina rebang ni? Makanan ayam ni siapa buat? Bangsa mereka pegang daripada makanan ayam sampai pemasaran ayam mereka pegang.
Kita hanya masak je ayam. Tapi makanan ayam tu dia pegang. Kalau kita belah ayam, mereka tak jual makanan dia buat, kita tak boleh belah ayam. Kita kena proses makanan kita sendiri. Kita nak proses makanan ayam kita sendiri pun, bahan mentah proses itu pun daripada bangsa mereka juga. Susah je tuan-tuan sekarang. Sebab tu kita tak boleh lawan. Melainkan ada usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan untuk bantu. Kalau kerajaan pun takut nak tolong Islam, takut nak bantu Melayu, lama-lamanya kita macam ni lah tuan-tuan. Sampai bila kita nak benarkan seorang saja import gula? Dia seorang saja import gula, bagi lesen kat DAP untuk import gula. Kenapa tak berani bagi pada syarikat Melayu, koperasi masjid, koperasi bekas pegawai kerajaan, koperasi hak Melayu punya untuk import gula yang tiap-tiap hari orang makan? Kenapa tak berani? Itu saja nak tolong bangsa kita. Bagi kepada permit koperasi orang Islam import tepung. Pada tiap-tiap hari orang makan tepung, baru kita boleh kontrol. Sekarang tak boleh kontrol tuan-tuan. Walaupun harga minyak turun 8 kali ke 9 kali ke, tak boleh turun harga barang. Sebab harga barang mereka pegang, bangsa mereka. Yang boleh menurunkan harga barang balik siapa? Kerajaan. Dia direct import daripada luar negeri. Diberikan lesen, approve permit itu pada siapa? Syarikat-syarikat Bumi Putra, syarikat-syarikat Islam, orang Melayu dan sebagainya. Yang tu baru boleh. Kalau tidak tuan-tuan, saya menyeru pada peniaga-peniaga, menurunkanlah harga. Mampu tak turun tuan-tuan. Penting boleh buat letih je. Mereka pegang semua dia. Baik. Dan menghimpunkan harta dan menjadi pertaruhan bagi mereka. Dan yang demikian itu membawa kepada bakhil. Nak sedekah Palestin ke, nak beli susu anak. Lama-lama tak sedekah. Nak beli kasut anak ke, nak beli sedekah Palestin. Jadilah Palestin, kasut anak. Jadi bakhil semua. Buat bubur pun bakhil. Isteri buat bubur kacang. Anak nak balik daripada universiti cuti. Datang tetamu 2 orang. Dijamunya teh kosong. Teh bujang lah kat non. Tak ada apa pun kat non. Padahal di rumah di dapur tu, satu periuk bubur kacang. Sebab apa tak jamu pada kat non? Sebab anak nak balik. Kedekut tak? Kalaulah dia bubur semangkuk, tak. Ada bubur kacang kamu nak. Anak saya nak balik, dia suka bubur kacang. Itu buat lebih sikit, rezeki kat non lah, tak non datang. Allahu Akbar. Tapi tak jamu, kedekut. Anak balik terus masuk dalam bilik. Keluar pada teksi terus masuk bilik. Ketuk pintu, kenapa nak? Kenapa ya? Dia sakit kepala lah mak. Tu mak buat bubur kacang, tak boleh makan lah mak. Tak mau makan, sakit kepala, nak muntah ni. Demam rupanya. Langsung tak makan bubur kacang. Kalaulah aku jamu kat non tadi dapat pahala. Nampak tak tuan-tuan? Dia yakin anak dia balik. Yakin balik anak tu boleh makan tak? Padahal pahala dah depan mata. Sebab itu dalam kaedah usul fiqh, jangan tinggalkan pahala depan mata untuk mencari pahala yang belum tentu dapat. Itu kaedah usul. Jangan tinggalkan pahala depan mata untuk dapat pahala yang belum tentu dapat. Macam kuliah kita malam ni, semayang maghrib berjemaah. Semayang berjemaah, lepas ni ada kuliah. Tak mau turun, tak mau tunggu, turun. Jumpa atas tangga. Kamu nak ke mana, Mat? Aku nak ke masjid sana. Masjid sana ada ceramah Ma'al Hijrah. Kuliah kita pun ada. Ustaz dia tak best, sana best. Start motor pergi sampai masjid, orang keluar. Ustaz tak datang. Dia pun patah balik ke surau balik. Ustaz pun turun. Dah ada tak? Habis dah. Allah. Nama dia apa? Lebay malam. Kalaulah dia tunggu, dia dapat pahala 70,000 malaikat minta ampun pada dia. Tapi pasal dia cari pahala yang belum tentu dapat. Tetamu datang, tu pahala. Jamu dia tiap-tiap. Nanti Allah bagilah rezeki yang anak nak balik. Tapi banyak orang dekut, bakhil. Rambutan lebat, tak dikait. Tetamu datang, wah, lebatnya rambutan kamu nak. Duk taruh kat menantu nak balik hujung minggu ni, tu yang tak kait tu. Oh,
Itu tandanya tu dia tak dapat bagi tu, dia nak balik. Tapi tak mau sebut je itu. Sebab tu tuan-tuan kena belajar balaghah. Lebat rambutan tu nak menantu nak balik, anak cucu nak balik, duk simpan kat depa lah. Tu yang tak kait-kait rambutan tu. Itu bahasa mulut. Bahasa dalam hati apa? Tak bolehlah bagi dekat kamu. Ni untuk menantu aja. Tengok saja ya. Itu dalam hati. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi rumah orang, jangan buat ramah mulut. Ini mulut gatal tanya, lebatnya rambutan, lebatnya ni. Jangan tanya tuan-tuan. Dia ambil makan. Dia kait-kait, dia letak kita selombok, nak makan. Dia tak kait, dia diam sudah. Kadang-kadang dia simpan untuk anak cucu nak balik hari raya Cina. Ni yang mak bapak ni jadi bakhil pasal itu. Mak bapak jadi kedekut. Inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan manusia. Padahal pahala depan mata dia. Kalau lah dia kait 4 biji, dia bagi dekat ni, betapa besar pahala ni. Tapi pasal kedekut, sayang ke anak. Lain kalau benda tu 4 biji, betul lah kita simpan dekat anak. Ni benda satu pokok. Jadi baik. Ini kebinasaan. Kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, ma syaghalaka 'anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika mash'umun. Barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala ada 3. Apa dia benda yang melupakan kita pada Allah? Ada 3. Yang pertama, isteri. Ini nombor 1. Isteri atau suami lah. Tapi tak semayang lah, tak jemaah lah sebulan pas kahwin. Tapi orang tanya, "Hai, lama tak nampak kamu?" "Aku baru kahwin." "Oh, tu kalau kahwin memang tak datang masjid." Biasalah. Nampak tak tuan-tuan? Punya dahsyat. Masa mula-mula kahwin ni, ya Allah, manis belakang. Nyamuk seekor pun tak lagi gigit isteri. Tambah-tambah nyamuk cikungunya lagi dah. Dia hambat sampai pening cikungunya. Ngada-ngada kamu ngaco isteri aku. Bila dah lama-lama kahwin, abang, nyamuk banyak. Kamu sembuh lah, Rik. Itu nak ngadu. Itu yang masalah kita tuan. Awal-awal kahwin semua manis belakang. Dah hujung-hujung kahwin ni hilang manis, melainkan tinggal kencing manis. Yang tu dia tinggal. Yang keduanya ialah harta. Harta menjadikan lupa pada Tuhan. Maghrib duk basuh kereta, duk lap kereta, lap tengok 4 kali, lap tengok lebih daripada tengok sembahyang. Orang yang polis kereta 2 jam polis kereta, pukul 11 habis pukul 1. Tengah-tengah panas tu, siap pakai topi cowboy tu, dia duk tengok polis. Zuhur berapa jam? Berapa jam sembahyang zuhur? 5 minit pun tak boleh. Tapi polis kereta silakan. Minat pada kereta konvoi kereta klasik tu daripada Johor sampai ke Perlis. Rosak 4 kali tengah jalan. Sanggup tuan-tuan? Lepas rosak repair. Kereta jenis duk pulas lagu tu. Sanggup. Tapi masjid sebelah rumah tak sanggup. Datang. Gunung yang tak pernah disuruh panjat, Everest panjat, Kinabalu panjat, Ledang panjat, semua dia panjat. Tangga surau disuruh panjat, tak pernah panjat. Mana ada naik tangga surau kena bawa tabung oksigen tuan-tuan? Mana ada naik tabung, naik masjid kena bawa bendera? Kena pakai pakaian sejuk tak payah, pakai baju Melayu je sampai. Bendera tak payah bawa, beg tak payah bawa, walkie-talkie tak payah bawa. Punya senang, tak boleh datang. Gunung Everest yang punya sejuk sampai, subhanallah. Saya tak bangga langsung kalau kamu boleh naik Everest, tapi tak boleh naik tangga masjid. Saya tak bangga langsung. Kita sekarang ni tuan-tuan, tak semayang ni dah jadi benda biasa. Sedangkan tak semayang dosa paling besar dalam agama, lepas dosa syirik. Sekarang tak semayang, relax je tak semayang. Kamu tak semayang nak? Tak boleh dah ustaz, nuri kahwin. Kalau saya semayang, siapa nak layan tetamu? Ni saudara dia faham datang ustaz betul bas. Tanya pada bapak,
Tu haji tak sembahyang ke? Nanti saya qada lah Zuhur dengan Asar, saya buat jamak. Tu haji musafir ke? Tak adalah musafir. Tapi Tuhan pun faham kita sibuk. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke mak dia. Boleh kata Tuhan faham. Sedangkan semayang, tak semayang dosa paling besar sekali. Dosa mengumpat tu besar pada membunuh lagi. Tapi sekarang relax, sambil turun tangga surau mengumpat. Misalkan saya ingat tegak tu malam ni pakai kop nyampak ke tengok. Sambil turun tangga tu. Tak dekat kedai bandel mana lah dia punya kop dia. Padahal itu lebih besar bahayanya daripada membunuh lagi. Kita benci tengok pembunuh, tapi kita tak benci diri kita mengumpat. Sepatutnya kita pandang baik. Gamaknya dia tak sihat pun, sejuk aircon tu je dia pakai baju macam tu. Tapi tak, pandang buruk je. Aku agak dalam 10 ke 50 ringgit baju dia. Itu ngumpat, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, anaknya yang melalaikan kita kepada Allah. Siapa? Anak. Nak semayang pun tak apa nak khusyuk dah. Anak. Puasa pun tak apa nak puasa dah. Anak. Tambah dapat cucu pula. Nak puasa ke hari ni abang? Tak payahlah puasa. Cucu nak balik makan tengah hari. Tak puasa, nunggukan cucu. Dosa kau tak? Taklah dosa, tapi kurang lah. Banyaklah kurang lah. Lama makcik tak datang ngaji makcik. Allah Ustaz, cucu bela cucu. Anak ke mana? Anak gitulah Ustaz, dia ada krosos pula, dia sabar. Tak ada siapa nak bela cucu, indonnya lagi pula Ustaz. Itulah dia tak dapat lah ngaji dengan Ustaz sebulan. Atau apa makcik buat sana? Main dengan cucu bulan. Apa salahnya bawa cucu ngaji? Tak salah lah tuan-tuan. Bawa cucu. Kalau pasal malam boleh bawa cucu, kenapa mengaji tak boleh bawa cucu? Kalau pampel cucu dibubuh kangaroo di belakang, dibubuh kangaroo di depan mu ada, kenapa tak datang semayang bubuh kangaroo dalam telekung? Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai isteri, kita sebagai suami, bila isteri susah, kita kena tolong. Bawa anak pun salah je mari mengaji. Masalah kita ni, bila bawa anak, isteri bawa anak ke tempat perempuan, suami bawa anak kunci, tu salah dia. Tu yang orang perempuan kata susah. Tak naklah abang, payah budak-budak abang pergilah seorang. Bawa sekali apa salahnya tuan-tuan. Sepatutnya pihak surau, pihak masjid, mana-mana tempat pun sediakan satu tempat permainan untuk budak-budak. Boleh waktu kuliah dia bermain di luar. Ada penjaga pula, sukarelawan, sukarelawati pula untuk jaga budak-budak ni. Macam kita pergi supermarket, macam kita pergi pasar raya. Ada budak-budak nak main, pergi kedai mamok pun ada. Gelongsor lah, papai juga jongkit lah, buh game pula tuan-tuan. Lagi dia bermain. Mak mengaji. Ada jaga pula tu, upah pula 2-3 orang untuk jaga, takut orang colek. Kita boleh buat dah, kena buat. Sampai bila kita nak jadikan anak menghalang kita mengaji? Dulu-dulu yang menghalang kita mengaji anak, tak dapat lah mengaji ustaz, anak kecil ustaz. Bila anak dah boleh berjalan, dah besar dah, mengandung pula. Tak boleh ngaji makcik. Allah Ustaz, udah mengandung pula Ustaz. Tunggu lahir lagi 3 tahun. Bolehlah ngaji. Datang lagi Ustaz. Oh, kita rezeki Tuhan. Bila nak boleh ngaji? Bila anak dah besar, bela cucu pula. Sampai bila makcik nak mengaji? Jawapan dia tak ada. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Nafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai segala mereka yang percaya, mereka itu kepada Allah, janganlah kamu dilalaikan oleh segala harta dan dilalaikan oleh anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka akan beroleh kerugian pada hari akhirat. Dua benda ni Allah kata jangan leka. Yang pertama harta. Carilah harta sebanyak-banyak mana pun, tapi tolong ingat Allah. Saya cukup seronok bila tengok tuan-tuan ni. Bila waktu meniaga, tuan-tuan boleh tulis di hadapan kedai tuan-tuan, rehat waktu solat. Seronok tuan-tuan. Cukup bahagia kita. Bila kita ni buat kedai makan, tengah orang duk makan, ada ceramah agama di situ.
Kita cukup seronok kalau tuan-tuan ni boleh buat restoran. Dalam restoran tuan-tuan ada sudut bacaan. Ada sudut bacaan, ada buku kitab ni. Bila pelanggan main baca, bila pelanggan main makan, sementara nak dapat order, mereka boleh pergi tengok buku 2-3 buah. Yang ni budaya membaca ni kena buat dah. Macam budaya orang Jepun. Tunggu bas baca, naik atas api baca. Naik bas baca. Semua baca. Kalau kita pergi Jepun, yang tak baca buku tu pelik. Semua pakai baca. Yang tak baca tu orang pelik. Siapa tak baca buku? Dia pelik. Di Malaysia ni pula, kalau baca lambat, orang pelik. Apa baca lambat, jatuh tak pasal. Dia jadi pelik dah budaya macam itu. Kita kena ubah dah tuan-tuan. Kalau boleh, semua pekerjaan kita ada unsur ibadah. Kalau tuan-tuan ni seorang yang ada harta banyak, rumah banyak, duit banyak, tuan-tuan taja lah. Daripada tuan-tuan duk taja kelak goh 40,000 setahun, kena buat apa? Apa faedah ni tuan-tuan? Kalau sekadar nak keluarkan peluk tebal belakang rumah pun jadi. Tapi 40,000 membership kelak goh tuan-tuan tu, bagi dekat surau, taja semua pengajar. Tak payah Ustaz Zuhir nak edah tabung. Tak edah, susah. Edah pun susah. Edah, dia ni kira duit je. Orang kutuk. Tak edah, Ustaz Zuhir pula garuk kepala. Mana guna bayar? Mana? Dia fikir pula. Sebab tu kalau kita ada orang kaya, kita sebulan berapa Ustaz? Selesai tuan-tuan. Kalau 40,000 setahun, kalau kongsi 4 orang, baru 10,000. Kalau kongsi 400, kalau kongsi 4,000 orang, bersih sangat. Sebab tu Islam suruh buat ramai-ramai. Bila buat ramai-ramai, tak terasa. Macam apa saya sebut pada tuan-tuan? Kalau tuan-tuan malam ni bawa satu camca sudu, bagi dekat Tok Siak, satu camca, malam ni dapat berapa ratus camca? 300 camca dapat. 300 camca bersamaan berapa kilo? Kalau tuan-tuan malam ni bawa biskut Mary 3 keping seorang, ada 4 balang dah tuan-tuan. Islam dia suruh sikit, tapi buat ramai-ramai. Jadi banyak. Kalau kita boleh faham, mudahnya cara Islam. Baik. Dan setengah daripada kebinasaan yang keenam, berkahwin itu telah membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya, hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Dia kata, kadang-kadang bila berkahwin, suami tak boleh kontrol isteri. Suami tak reti nak kawal isteri, sehinggalah dia bawa isteri dia kepada hawa nafsu. Ada suami, ada isteri yang mengadu pada saya, suami dia suka lewat dia. Nangis-nangis mengadu. Suami suka lewat. Nak. Kalau tak nak, tak bagi pukul. Tak bagi pukul. Ada yang sanggup bayar duit 100 sekali lewat isteri dia. Datang jumpa saya minta ubat. Macam mana nak ubat? Suami dia ni pun nak pergi jampi ke apa Ustaz? Tuan-tuan, liwat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan anggap halal meliwat isteri, hukumnya kafir tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata liwat isteri itu halal, hukumnya kafir. Sepatutnya hawa nafsu kamu digunakan dengan jalan baik, bukan jalan yang membinasakan isteri kamu sampai anak kamu jadi rosak. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan sederhana. Jikalau ada ahlinya itu mengerjakan yang mungkar dan menyalahi akan syariat, sama ada haram atau makruh atau kurang adab, hendaklah ditegahnya dan marahlah akan dia. Tapi kalau sekadar benda itu tak salah pada syariat, tak payahlah marah. Lambat masak, tak payah marah. Berlambat-lambat kedai tom yam tuan-tuan, tuan-tuan pergi je lah. Kalau takat tak sereka baju, tuan-tuan sendiri pun boleh sereka. Oh, susah. Saya ni tuan-tuan, kalau buat sereka baju ni, senang tuan-tuan. Kalau sereka jubah ni, saya sereka depan. Belakang saya tak sereka. Tak lagi bila naik kereta, kedut juga. Menyandar-menyandar duduk, kedut juga. Habis tu saya sereka. Kalau saya sereka baju kemeja, saya sereka pusat ke atas. Pusat ke bawah tak sereka. Sebab lagi nak masuk dalam seluar, bukannya nampak pun sereka pun.
Kalau saya pakai baju raihan, saya sereka seluar saya daripada paha turun ke kaki. Bahagian punggung ke atas, tak sereka lah. Tak pergi, baju raihan tutup. Bukannya nampak berjawab tu. Apa susah-susah kan? Orang rumah pula dia kata pula, kalau dia tu tak payah basuh lah baju. Kan kotor juga. Iyalah. Yang turut-turut basuh buat apa tak payah basuh? Kan kotor juga. Nak cerita bahawa tak salah susah-susahkan sangat. Benda dunia ni asal ada lauk makan. Sebenarnya hidup. Buka tudung ikan goreng, sardin tin, alhamdulillah, balun. Bismillah, makan. Kalau buka tudung, tinggal meja ya ustaz. Apa pun tak ada. Letak tudung balik, start kereta, pergilah beli makanan. Ya ustaz lah nak pergi makan ustaz di kedai, habislah duit. Kalau gitu nikah baru. Apa susah kan? Senang tak Islam? Senang. Buka tudung meja. Buka tudung meja. Tak apa lapah. Besok abang kahwin baru lah. Tak susah Islam. Senang saja. Jadi kalau takut suami kahwin baru, rajin-rajin masak. InsyaAllah. Kerana susah. Islam adalah satu agama yang senang. Sebab tu disuruhnya sederhana. Kalau berharap, baru tegur. Siti, ayah tengok kamu ni Siti, pakaian kamu udah nampak pusat ni, tudung di atas, pusat nampak nak buat apa? Bila kamu jalan, ayah nampak kamu tarik ke belakang baju kamu, udah tercungit pusat. Bila kamu tarik pusat, udah tercungit punggung kamu. Ayah tak suka, ayah bakar nanti kan. Itulah ayah tengok anaknya dah bertocak, anak laki-laki, ambil gunting, potong. Apa susah jadi ayah? Ayah bagi tempoh sampai besok. Ayah nak tocang belakang kamu tu dipotong. Kalau tak potong, ayah potong. Susah lah jadi ayah. Anak laki-laki kita pakai rantai. Mat, rantai ni haram. Laki-laki tak boleh pakai. Kamu nak ayah buang ke, kamu buang sendiri. Susah. Tuan-tuan jangan kata biasa Ustaz, budak muda sekarang. Payah Ustaz, cakap pun Ustaz lagi. Ayam tu budak jadi merak. Tu yang budak jadi ketegang kata orang Kedah. Pasal kita tak tegas. Tengok anak laki-laki kita bersubang. Mat, kamu tahu tak lembu subsidi tu subang belah kiri. Kamu pun belah kiri juga subang kamu. Kamu adik dia ke sepupu lembu? Masalah kita tak berani. Bapak-bapak tak berani sekarang dengan anak. Semayang tak berani tegur. Anak perempuan kalau tegur takut dia lari. Biarlah abang, susah budak-budak zaman sekarang. Bukan macam kita. Ini bahasa standard sekarang. Payah abang. Kalau kita cakap lari kamu, tak cakap. Biarlah abang, jadi dia balik rumah. Jangan. Islam tak bagi macam itu. Benda haram, tegas. Benda tak haram, biarlah. Biarlah. Anak kita tu tak ada berbedak apa ya, biarlah. Anak kita tu tak ada bergincu ke apa, biarlah. Yang tu biar tak apa. Tapi kalau anak kita tak pakai baju, apa ya, yang tu jangan biar. Anak kita kawan dengan siapa tu abang? Anak kita naik motor dengan siapa tu? Tuan-tuan kena cek handphone anak tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, saya minta sangat-sangat. Handphone anak kita tu tuan-tuan kena ambil. Saya pun ada anak, anak saya pun ada handphone. Saya hanya bagi handphone dekat dia time cuti sekolah je. Start sekolah je saya ambil balik handphone. Nanti bulan 3 baru dia bagi balik handphone. Kena kontrol. Dengan siapa dia hantar SMS, dengan siapa dia telefon. Semua kita kena jaga tuan-tuan. Internet lagi kita kena jaga. Apa yang mereka tengok, apa yang mereka buka, apa yang mereka layari, semua kita kena tengok. Kawan, kena pilih kawan. Kalau boleh satu hari kita panggil kawan anak kita masuk dalam rumah kita, kita interview anak dia. Kawan anak kita. Kamu nama apa? Ayah kamu kerja apa? Duduk di mana? Kegemaran kamu apa? Kamu semayang tak? Kamu apa tidak? Biar anak kita tak suka. Janji kita tahu siapa kawan kita. Bila berlaku sesuatu kita nak cari siapa? Bukan kita cari kawan dia. Tapi masalah kita sekarang, polis lebih kenal anak kita daripada diri kita. Banyak kes macam itu. Polis tahu rekod anak kita daripada diri kita sendiri. Bila kena tangkap anak kita, polis boleh tu. Anak pakcik ni dia ada 5 kes pecah rumah.
10 kes dadak. Tu yang tersangkut kepala di lantai. Dia masuk curi rumah, masuk ke lantai, kepala dia lepas, sangkut. Kaki tergantung. Rumah tu rumah cikgu sekolah. Bila cikgu sekolah balik mengajar daripada sekolah, buka-buka pintu nak pergi ke dapur, pergi ke tandas, tengok kepala atas lantai. Tuan-tuan hati tak? Bahu tak nampak, tengkok tak nampak, kepala je atas lantai. Kalau saya pun lari tuan-tuan. Lompat balik turun, siapa letak kepala ni? Jiran-jiran mai tengok, Allah. Turun bawah rumah, kaki terjuntai. Di bawah kaki tu dengan spana, dengan pelayar, dengan pengetuk semua yang ada. Dia tersangkut kepala tuan-tuan. Boleh bayang nak mati macam mana? Mati dengan niat nak rompak orang. Kepala dia lepas, tersangkut, tak boleh. Mati tuan-tuan. Tak malu ke mak bapak? Siap tuan-tuan. Kau nak jadi ni nasib kita. Baik. Maka sayugianya, jangan sesekali kamu menolong isterinya pada perbuatan yang menyalahi syariat agama yang suci. Duk tolong isteri buat jahat. Tu nama dia puaka niang rafiq. Laki bini jahat. Apa ni? Menolong benda haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut kepada Allah Ta'ala. Dan jangan tolong-menolong atas berbuat dosa dan bermusuh-musuhan. Di sini dia sebut at-ta'awun. Sifat at-ta'awun, tolong-menolong. Ni yang sahabat kita tu buat CD saya. Saya dapat maklumat sampai ke Singapura CD kita. Sabah, Sarawak, ada yang buat balik ke Australia, ke England. Yang keluar dalam internet tu tak apa. Tuan-tuan boleh layari YouTube ke apa yang tu buatlah tuan-tuan, tak ada masalah apa. Ni hak masalah sekarang ni cetak rompak ni. Yang sahabat kita buat ni, tuan-tuan, beberapa hasil daripada jualan CD ni dimasukkan ke sekolah saya. Yang sekarang ni dalam pembinaan, sekarang ada start dah pembinaan dalam 10%, filing semua dah. Jadi tuan-tuan, setengahnya dia tolong pergi cetak rompak. Di sini tolong menolong atas berbuat kebajikan. Bukan dengan jalan cetak rompak. Bila cetak rompak, dia tidak ada sumbangan apa-apa pun untuk sekolah. Jadi orang yang beli tu, beli saja. Bila gambar tak ada, komplain tak ada. Ustaz, apa Ustaz? Saya beli CD Ustaz, tak ada gambar kan? CD warna hijau ke warna hitam? Warna hitam. Oh, tu cetak rompak. Dengan muka saya pun hitam dalam tu. Tu cetak rompak. Kau kena pergi tukar balik dekat orang yang kau beli. Tapi kalau kau beli yang original, kau telefon balik, dia post yang original balik. Sebab tu tuan-tuan, memang dakwah ni dakwah. Tapi dakwah kita ada tujuan. Selain daripada tujuan berdakwah, dia mencari dana untuk sekolah. Saya tak larat dah getik derma. Saya pun malu tuan-tuan nak getik derma ni, terang-terang cakap. Sebab tu saya main mengajak. Orang bagi derma saya ambil, orang tak bagi sudah. Tetapi kita cari jalan. Macam mana sumbangan tetap berjalan. Jalannya ialah kita buat CD seluruh Malaysia kita hantar. Jadi beberapa persen daripada situ sumbangan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah mulakan pembelian tanah baru ni dengan harga 10,250,000. Clear dah tuan-tuan, habis. Ini berkat daripada apa yang kita buat dan apa yang tuan-tuan tolong. Jika tuan-tuan beli yang original. Bila tuan-tuan beli yang cetak rompak, dia bukan tolong-menolong atas kebajikan. Dia hanya tolong pada lanun itu saja. Alhamdulillah, saya dapat maklumat takat ini kita punya CD ceramah kita ranking nombor 1 tuan-tuan sekarang daripada segi jualan. Kalah kumpulan Cina pun buat sekarang ni, untuk makluman tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, yang buat sekarang ni Cina membuat CD kita punya meletup. Tadi saya makan di restoran Tuan Haji Hashim kita ni, Rus Aladin ni. Saya tak, kalau tuan-tuan ikut saya sehari cukup lah. Telefon saya ni berdering beberapa kali, saya tak lahan angkat tuan-tuan. Tapi macam orang telefon, ada hajat, ada niat, ada maksud, saya angkat.
Daripada mana dapat nombor saya ni? CD. Tak, tiap hari tuan-tuan saya dapat panggilan, dapat mesej macam-macam berkat daripada CD ni. Ini yang tujuan kita buat. Mudah-mudahan boleh tolong orang, tolong sekolah dia dan tolong ramai-ramai. Tapi bila kita buat atas dasar cita rompak, gambar tak berkualiti, suara tak ada, suara ada, gambar tak ada, gambar ada, suara tak ada, yang tu jangan salahkan pada kita. Dia buat pun secara haram, maka pendapatan dia pun adalah haram. Berbeza yang sahabat-sahabat kita rakam ni, yang ni tak apa, dia tak ada masalah apa, dia duk rakam direct ni. Yang mari mengaji, bawa MP3, MP4 lah segalanya, mari mereka masukkan dalam internet itu, silakan. Yang saya pertikaikan di sini ialah yang jual di pasar malam, yang jual di Maidin dan sebagainya. Maidin pun dah ada CD kita. Dia semua dah ada dah sekarang. Tolong, kalau boleh, niat ikhlas untuk tolong Islam, tolong sekolah agama, tolong jual yang original. Tak payahlah penjual-penjual beli satu yang ori, kemudian pakak-pakak cetak-cetak ramai-ramai untuk buat cetak rompak yang tidak akan balik kepada dana pembinaan sekolah saya. Baik, yang terakhir, kita berhenti 9.45. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pekerjaan laki-laki yang mengikut kata isterinya yang menyalahi hukum syariat. Ini adalah petanda-petanda turunnya bala. Wa ata'ar rajulu zawjatah, apabila suami mengikut cakap isteri dalam benda yang haram. Abang nak balik ke kampung ni? Nak balik kampung ke hujung minggu ni? Kata isteri. Baliklah, dah mak suruh balik. Tak payah baliklah abang. Kata baliklah cuti bulan 12 hari tu. Kan mak panggil, baliklah kejap. Kan jauh kampung kita. Awak nak balik, awak balik je, kita nak balik. Kamu takkan kau nak balik seorang? Tadi awak, tadi saya sudah. Kamu dah sekarang. Takkan kau nak balik seorang? Kamu isteri aku. Bergaduh kan. Orang tak nak balik. Yang awak nak balik buat apa? Biarlah. Dah tak nak balik sudah. Aku pun tak nak balik. Tak balik dia. Padahal mak dia panggil. Ini dia ni. Kamu tak nak balik pun tak apa. Aku lebih sayang mak daripada kamu. Boleh tuan-tuan cakap macam tu? Antara isteri dengan mak, tuan-tuan sayang apa? Cakaplah isteri nak dengar. Tak berani. Nampak? Tak berani. Tuan-tuan nak tak mak kan nak isteri? Mak lah. Isteri dengan marah lah. Kan Nabi tanya, dekat siapa saya nak buat baik? Mak. Lagi? Mak. Lagi? Mak. Banyak orang yang kahwin, tinggal mak ambil isteri. Duit tak bagi kat mak, makan minum tak bagi kat mak. Telefon, mak makan apa tengah hari ni mak? Tak tanya lah. Dulu masa dia bujang, mak dia telefon, kamu makan apa man? Punya nak makan man, nanti ke isteri. Mak susah juga. Mak telefon tiap-tiap hari, tanya dia waktu dia bujang. Bila dia dah kahwin, dia tak telefon pun tanya mak dia. Apa jenis anak? Patut-patut isteri-isteri faham, kita kahwin dengan seorang laki-laki, dia ada mak. Mak laki-laki tu ialah mak kita juga. Baliklah bang, mak awak pun mak saya. Dia baliklah. Saya bukan cakap kahwin dengan awak, saya juga kahwin dengan mak awak. Jom kita balik. Patutnya gitu. Dan tuan-tuan pun dah kahwin dengan seorang isteri, janganlah buang turik mak bapak dia. Kamu sekarang kena taat dengan aku lebih daripada taat pada mak kamu. Aku ni suami kamu. Jangan macam tu pula. Kalau mak dia tak ada, isteri kamu pun tak ada. Mak isteri pun mak kita. Apa salah kita telefon mak betul kita? Mak sihat? Mak dah makan mak? Mak bila nak tahu mak saya? Last kali, mak ada duit mak? Tu yang mak malas angkat telefon tu. Asyik telefon duit. Asyik duit telefon. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang dia ikut dalam bab yang haram. Tuan-tuan dengar tak dulu satu cerita bagaimana satu rumah yang terbakar, api turun daripada langit, bakar dia. Bakar habis gambar-gambar artis dalam rumah dia. Pasal apa? Pasal dia marah dekat suami dia. Suami dia pergi semayang, dia nak ajak pergi pasar malam. Dulu lama punya cerita. Bila orang azan, dia kata, pergi lah semayang, pergi semayang tu, duduk menyalak tu.
Dia panggil dekat orang azan tu menyalak. Balik suami pada sembahyang maghrib isyak, isteri duduk menyalak tu. Allah tukar sekejap tuan-tuan. Patut-patut terang pada isteri. Patutnya bukan abang seorang pergi masjid sembahyang. Kamu pun abang bawa. Abang tak bawa kamu, abang biar kamu sembahyang di rumah. Patutnya abang bawa kamu. Ni kamu nak halang abang pergi pula. Patutnya abang bawa kamu pergi. Mulai hari ni abang bawa kamu. Patut kamu melawai juga. Kita sebagai suami, isteri kita tu tanggungjawab kita. Kita tak boleh suruh sembahyang pak, sembahyang pak. Kita kena bimbing dia. Itulah suami bimbing. Cuba apa ambil wuduk, abang tengok. Cuba ambil. Habis sembahyang, habis ambil wuduk, jadi imam pada dia. Pak, tadi abang tengok masa abang turun, belum abang sampai kamu dah turun. Jangan macam tu pak. Abang sampai tempat sujud, baru kamu turun. Abang dah betul rukuk, baru kamu rukuk. Abang dah betul tegak, baru kamu i'tidal. Jangan macam wiper pak. Tak boleh macam wiper. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Ini bukan wiper pak. Itulah bimbing. Saya tuan-tuan, saya tak pernah semayang. Bukan tak pernah lah, jarang semayang berjemaah zuhur maghrib. Kalau ada cuti, baru saya semayang berjemaah dengan anak isteri. Tiap-tiap malam saya mengajar nak semayang bila melainkan cuti. Tetapi saya pastikan saya semayang subuh berjemaah dengan anak isteri saya. Yang tu tak lepas. Anak azan, anak qamat, saya jadi imam. Habis tu baca doa sama-sama, zikir sama-sama, baru pergi sekolah. Tiap-tiap pagi kena buat. Cari satu waktu. Jangan kata tak ada masa. Ustaz sekalipun, saya tak ada masa ustaz. Masa bila saya nak semayang dengan anak-anak saya? Saya mengajar anak tinggal sekolah ala-ala. Tak boleh subuh, takkan anak hampir sekolah pukul 6 pagi. Lainlah kalau nak naik bas apa, semayang berjemaah subuh. Bila kita semayang berjemaah subuh, kita zikir sama-sama, mesti kita pesan. Pesanan yang paling elok dipesan pada isteri lepas semayang. Pesanan yang paling elok anak dengar lepas semayang. Semua berkat baik. Ayah nak tegur pada kamu, Man. Ayah tengok 2-3 hari ni kamu suka balik lambat. Sebab apa? Kamu kerja kan habis pukul 5. Kenapa balik pukul 8? Kamu pergi mana? Tak mana ya. Ayah jumpa kawan lepak lah. Cuba kamu cakap dia. Tak payahlah kamu cakap sambil lengguk kepala. Cakap je lah. Ini bila cakap. Tak ada mana ya. Biasa. Cuba tengok anak-anak muda sekarang. Mana ada orang pergi? Kamu tahu tu. Orang nampak tu. Cara cakap. Cuba tengok elok. Siapa cakap tu kan? Tengok muka ayah. Kamu tengok muka ayah. Sebab apa kamu boleh lambat? Kamu pergi mana dengan bersikap kamu tu? Petang ni ayah akan tengok. Kau balik kau apa? InsyaAllah tuan-tuan. Ni Kak Long ni. Tegur lah anak dara pula. Ayah tengok kamu 2-3 menjak ni tak bersolek je nampak. Dia cuma kamu pakai. Boleh tak tuan-tuan tegur anak ni? Ayah tengok kamu daripada telefon, daripada berdiri sampai duduk. Punya lamanya kamu berdiri. Asyik ayah call rumah, engage. Asyik engage, ayah call. Kamu engage dengan siapa ni? Mak kamu bagi tahu mula-mula kamu telefon berdiri. Lepas tu duduk. Lepas tu berbaring telefon. Punya lamanya. Kamu ada boyfriend ke? Kamu nak kahwin ke ti? Jantan ke perempuan yang kamu call? Ayah nak tahu. Kalau jantan dia pergi kahwin. Apa yang ni? Orang sekolah ni. Kalau nak sekolah jangan ngada-ngada. Last kali pergi kat mak dia pula tanya. Abang nampak kamu 2-3 hari ni. Kurang ada masalah apa? Asyik-asyik marah. Asyik marah asyik. Kenapa? Awak tak tahu ke? Dah 2 minggu dah. Oh, baru tahu kan tu. Itulah dia pagi-pagi tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan buat, insya-Allah clear. Pak, apa tak perhati kat abang? Saya tak perhati abang satu je abang. Abang ni kalau makan tak ada tunggu kami. Kami kadang-kadang nak tunggu makan, tunggu abang. Tapi abang bila makan, abang seorang je. Duduk dalam bilik makan tak ketik. Semua habis tak ketik. Yang ni puak komplain. Masa itulah komplain suami. Apa salah? Yang ni tuan-tuan, yang kita jarang buat komunikasi dengan
dengan keluarga kita. Bila dah kahwin, kahwin gitu aja. Mula-mula aja komunikasi kuat. Bila komunikasi lemah, itu yang makcik yang bulan lepas sebut. Komunikasi. Sekarang dah banyak berkurang. Masing-masing bawa kereta gitu. Itu confirm kahwin. Suami bawa kereta gitu. Gitu je. Isteri gitu. Dulu lain. Kereta pegang terik sebelah je. Tu dia ngadap. Itu baru kahwin tu tuan-tuan. Sekarang gini. Malam ni makan pun tak tahu lagi. Kita keluar je nak pusing. Mana tengok muka dah. Ni yang kita kena ubah tuan-tuan. Patut-patut makin tua ni, makin seronok hidup. Cuba tuan-tuan tengok pasangan yang dah kahwin lama. Muka suami isteri pun dekat nak serupa. Cara batuk serupa. Suami sampailah kopi. Suami batuk je. Punya fahamnya isteri tuan-tuan. Sampai. Masya Allah. Subhanallah. Tu yang kata rasi tu. Rasi. Isteri duduk pegang. Tuan-tuan ingat dia duduk garu saja kan? Dia nak cerita gelang tak ada. Tuan-tuan pilih beli emas kat dia. Tu yang faham. Kadang-kadang isteri tak minta, tapi dia disebut dalam bahasa lain. Dia tak minta. Makcik Mah tu sihat tu sekarang ni abang ya. Makcik Mah tu duduk di kampung. Tu tanda dia nak balik kampung. Lama tak tengok kubur ayah. Tu tanda dia nak balik kampung. Lama juga. Awak baca dah tahlil kat dia. Sampai juga kata dia. Ni tak faham. Baca tahlil di mana-mana pun boleh. Tapi ziarah kubur tu hanya di situ aja baca. Betul juga. Dah 5 tahun kita tak ziarah kubur ayah. Besok kita pergi. Malah ada anak yang tak kenal mana kubur Tok Wan dia. Saya pergi ziarah di kubur ayah saya. Ayah saya meninggal tahun 73. Saya balik, masa saya pergi, saya berjalan dengan satu akak. 2 orang anak dia berjalan. Saya baca dekat kubur ayah, bersih kubur ayah. Saya tengok perempuan ni masih lagi tak jumpa kubur. Saya tanya kat dia, saya nak balik. Tak jumpa lagi ke akak? Entah encik, dulu di sini. Takkan kubur terbang. Maknanya jarang datang. Mungkin sebab suami tak bawa. Isteri kadang-kadang dia cakap tu, dia nak tapi dia tak cakap. Dia sebut tu kadang-kadang dia nak. Sedap kalau dapat makan makan. Maknanya dia nak. Dia nak minta, dia tahu suami tak mampu. Sebab tu tuan-tuan bila kita faham, senang hidup. Faham? Macam malam dah pukul 11. Suami kata, Pak, dah pukul 11 ni tidur. Fahamlah. Tinggal jarum ke, mengait ke, tutuplah TV. Okey. Yang mana faham. Abang tidurlah dulu ya, saya belum siap lagi. Suami tidur begini. Nak cakap terang-terang, anak besar. Anak duk tengok TV, mak duk menjahit. Pak, dah pukul 11, Pak tidur. Takkan nak cakap, Pak projek. Nak mampus. Tapi setengah orang tak faham. Sebab tu dia kena faham. Ya, kadang-kadang kita ni masalah kita tak memahami. Ataupun kita buat tak kisah, buat tak faham. Ya, dah tahu suami nak balik. Tidurkan anak awal-awal. Dah tahu suami nak balik, tidurkan awal-awal. Tutup TV, masa untuk tidur. Ambil yang kecil sekali pun dalam buat. Tidur cepat-cepat. Bagi tidur sebelum suami balik. Kadang-kadang suami pun tak faham. Anak tu dah maghrib tadi pun dah tidur. Takkan pukul 10 nak tidur lagi. Kawan tu celik mata lagi. Pun kena faham lah. Apa cepatlah. Pukul 10 dah ni nak tidur apa abang. Abang nampak tak budak ni? Tidur, duduk. Tidur dengan budak ni barulah kita boleh tidur. Tak apalah, abang baca Quran dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Elok baca bismillah, isteri datang. Abang, anak dah tidur dah. Sadaqallahul azim.
3 ayat je tuan-tuan. Auzubillah, bismillah, sedaqallah. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ya, kita akan sambung lagi pelajaran kita ni pada besok pagi insya-Allah jam 9 pagi. Saya kira 9 pagi. Jamuan kau apa? Ha? Pukul 11 insya-Allah ya. Jadi besok saya nak balik awal sikit. Jadi saya nak habis awal besok, kita start pun tepat besok pukul 9 pagi insya-Allah. Kita habis tepat jam 11. Tak payah makan-makan lah. Saya tak payah makan lah Ustaz. Ustaz Pumpih dah makan lah kereta. Sebab pukul 3 saya ada program di Ipoh. Jadi saya nak kejar pula pukul 3 punya program. Dan besok kuliah subuh di AU4 ada ya. InsyaAllah kita jumpa pagi besok kuliah subuh kita. Dan pagi besok jam 9 pagi di sini. InsyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار المنتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.